Ibu habiskan masa dalam 1.5 jam, ya, 1.5 jam. Share dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan masuk sekali, ya. Siapa yang belum like FB page saya, Arifin Sabirin Official, sebab semua penulisan video tentang ilmu saya akan masukkan dalam official page Arifin Sabirin Official, ya. Yang personal lebih kepada cerita tentang kucing saya, ya, sebab saya ada 3 ekor kucing, ya. Alhamdulillah, waras Din, waras. Waalaikumsalam Liza, apa khabar? Waalaikumsalam Haji Zainal. Waalaikumsalam Nora. Saya tak dapat nak buat macam Zoom tu, dan saya pula terlupa nak bawa balik saya punya whiteboard. So saya akan buat dalam bentuk penulisan sajalah macam ni, Jadi siapa nak catat apa-apa, snapshot je, Okey, insyaAllah kita boleh bermula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bermula dengan sesi FB Live kita pada pagi ini, sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala meringankan dan menarik balik ujian berat yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada seluruh umat manusia seluruh dunia ini, ya. Jadi kita sama-samalah bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal jannah wa abwabal salamah wa abwabal barakah wa abwabal afiyah wa abwabal rafahiyah, ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah mu'afi, bismillahillazi la yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah mu'afi, bismillahillazi la yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah mu'afi, bismillahillazi la yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan sedar, dosa yang kami lakukan dalam keadaan tidak sedar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, atas sifat-Mu yang Maha Ihsan, Ya Allah, Engkau sembuhkanlah mereka yang sakit di antara kami, Ya Allah. Engkau jauhkanlah sebarang penyakit dari tubuh badan kami, Ya Allah. Engkau berkatilah bumi ini, Ya Allah. Engkau ringankanlah ujian kepada kami setakat mana yang kami mampu menghadapinya saja, Ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekiranya ujian ini Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, atas akibat dosa-dosa yang kami lakukan, Ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, Ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Kasihanilah hamba-hamba-Mu ini, Ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon perlindungan, hanya kepada Engkau kami menyembah, Ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Permudahkan segala urusan kami selepas ini, Ya Allah.
Kau berkatilah bumi ini ya Allah. Kau ampunkanlah kami semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan segera kita daripada ujian yang berat ini, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ni semua orang nampak ceria, ya. Nampak dan aktif, ya. Saya minum air suam je hari ni, saya tak minum kopi, ya. Sebab sebenarnya kopi bukanlah minuman favourite saya pun, ya. Tapi bila dah pening, dah tak tahu apa benda lagi nak minum kan, minum je lah kopi kan. Baik, sampai sekarang untuk pengetahuan semua, baru sekali saja di rumah saya dibuat Nescafe Dolgano. Delgano kan. Itu pun anak-anak buat, saya pun tak tahu lah, saya minum je kan. Baru sekali je. Belum buat berulang-ulang kali. Dan memang benar, di mana-mana tempat pun nak cari roti gardenia tak ada kan. Okey, alhamdulillah. Hari ni insya-Allah kita akan berkongsi tentang perbezaan di antara hibah dan wasiat, ya. Jadi ini satu topik yang menarik untuk diperbincangkan kerana banyak masyarakat mentafsirkan, membuat tafsiran sendiri tentang apa itu hibah dan juga apa itu wasiat. Jadi hari ini saya tak bercadang nak fokuskan kepada teknikal hibah dan juga teknikal wasiat, tetapi saya akan menjuruskan perbincangan ini kepada perbandingan, ya, di antara wasiat dan juga hibah, ya, perbandingan, tetapi bukanlah menjurus kepada teknikal hibah ataupun menjurus kepada teknikal wasiat. Sebab saya percaya di luar sana, mungkin ada yang antaranya yang sedang menonton di luar sana, saya percaya ramai orang yang mempunyai kemahiran, yang mempunyai tentang pengetahuan berkaitan tentang hibah dan wasiat. Saya sekadar berkongsi setakat apa yang saya tahu saja, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kemukakan soalan dan saya tak tahu jawapannya, saya akan beritahu saya tak tahu jawapannya, itu di luar daripada pengetahuan saya, ya. Jadi saya akan cerita tentang apa yang saya tahu sahaja. Wah, belum Datuk Seri lah kan. Datuk pun belum, sebab kucing-kucingnya pun belum bermenantu kucing ataupun bermenantukan manusia kan. Jadi Datuk pun belum, Datuk Seri jauh sekali. Okey. Sebelum kita bermula lebih jauh, saya nak kongsi tentang kronologi agihan pusaka. Saya pernah sebut sebelum ni, saya ulang sebab benda ni kena kerap diulang supaya orang faham, ya. Jadi yang saya nak ceritakan ialah apabila berlaku kematian, ya. Ni macam saya sebut tadi lah, saya terpaksa tulis macam ni, ya. Sebab saya ni tak berapa tech sangat kan, tak berapa teknologi sangat, ya. Jadi bila berlaku kematian, ya, atas sekali tu berlaku kematian, ya. Bila berlaku kematian, perkara yang kita kena buat ialah kita kena asingkan ataupun kita kena kenal pasti si mati ni semasa dia hidup, ya, semasa dia hidup, mana satu harta dia yang telah diwakafkan, ya, mana satu harta dia yang telah dihibahkan, mana satu harta dia yang telah diletakkan di bawah amanah. Sebab harta yang diwakafkan, harta yang dihibahkan, harta yang diletak di bawah amanah, yang ini kita perlu asing dulu daripada harta si mati, ya. Contohlah, saya bagi contoh. Si mati ada harta 1 juta. Daripada 1 juta ni, dia dah wakafkan kebun dia, contoh bernilai 100,000 kan, kebun sawit dia dah wakafkan. Bila dia dah wakaf kat sini, kita kena faham satu perkara. Bila sebut sahaja wakaf, maknanya ia adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Maknanya si mati ni dia sudah pun pergi ke Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Siapa-siapa yang nak wakaf di luar sana, bolehlah berwakaf dengan Majlis Agama Islam Negeri ataupun
berwakaf dengan entiti-entiti yang diiktiraf sebagai entiti di mana kita boleh berwakaf. Contohnya Yayasan Wakaf Kebangsaan. Contohnya ada antara universiti-universiti macam saya daripada UKM ada dia punya dana wakaf dia. Kemudian contohnya Wakaf An-Nur, ya, sahabat kita, rakan korporat kita, Wakaf An-Nur, ya, itu adalah antara entiti-entiti yang sudah diiktiraf sebagai entiti wakaf. Jadi bila sebut saja wakaf, maknanya dia sudah pergi berurusan dengan entiti tersebut dan pindah miliknya sudah pun berlaku, ya. Sebab wakaf ni sifat dia tidak boleh ditarik balik. Kerana wakaf ni adalah pemberian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak boleh ditarik balik. Jadi wakaf berlakunya semasa hidup, ya, semasa hidup. Telah berurusan dengan Majlis Agama Islam Negeri atau entiti-entiti yang diiktiraf sebagai entiti wakaf, ya, dan tidak boleh ditarik balik. Maknanya bila kita dah wakaf, selesai, dah habis dah, bukan harta kita. Jadi si mati ni tadi, semasa hidup dia ada 1 juta. Tanah kebun sawit dia yang bernilai 100,000, kan, yang dekat Perak tu, dia telah pun wakafkan kepada Majlis Agama Islam Perak. Yang 100,000 itu, ya, wakaf itu perlu diasingkan dan tidak boleh dianggap sebagai harta pusaka si mati. Begitu juga dengan hibah. Semasa hidupnya si mati ni tadi, daripada 100 juta harta dia, 100,000 dia dah wakaf. Dia ada sebuah rumah, katakan nilai 200,000 contoh. Rumah ni 200,000 ni dia dah wakafkan, dia dah hibahkan kepada anak dia, contoh anak sulung dia. Dia ada 3 orang anak, dia hibahkan pada anak sulung dia. Hibah nak bagi siapa, bagilah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hibah itu berkuat kuasanya semasa hidup. Jadi dia dah hibahkan rumah ni kepada anak sulung dia. Dia ada 3 anak, tapi dihibah pada anak yang pertama. Maka hibah itu telah berlaku semasa hidup, rukun syaratnya telah selesai. Maka hibah itu juga perlu dikeluarkan daripada harta si mati. Bila berlaku kematian, keasingkan hibah. Okey, amanah. Amanah ni maksudnya apa? Amanah ni maksud dia trust, ya. Jadi amanah ini si mati semasa hidupnya, ya, semasa hidupnya dia telah memberikan wang tunai 300,000 contoh, 300,000. Dia dah bagi dari wang tunai 300,000, dia serahkan kepada Wasiat Syok Berhad. Sebab Wasiat Syok Berhad kita syarikat amanah berdaftar di bawah Akta Pemegang Amanah. Yang boleh memegang amanah secara legalnya adalah syarikat amanah yang berdaftar seperti Wasiat Syok Berhad, ya. Nak bagi orang individu pun boleh juga, tapi kebarangkalian wang itu disalahgunakan atau diselewengkan adalah tinggi berbanding dengan bagi pada syarikat amanah. Memang syarikat amanah seperti Wasiat Syok Berhad, kami bertanggungjawab untuk memenuhi arahan yang telah ditetapkan oleh settlor ataupun orang yang membuat amanah. Jadi semasa hidup, tanah kebun dia 100,000 dia dah wakafkan kepada Majlis Agama Islam Perak. Selesai, habis. Hibah, dia dah hibahkan 200,000 rumah yang bernilai 200,000 kepada anak sulung dia. Habis, selesai. Amanah, dia telah bagi duit dia, masih hidup sekarang. Dia bagi duit dia 300,000 kepada Wasiat Syok untuk dipegang secara amanah bagi pihak beneficiary. Selesai. Jadi bila berlaku kematian, wakaf, hibah dan amanah tidak boleh dianggap sebagai harta pusaka. Dia sudah pun terkeluar, dia tak ada kena-mengena dengan harta pusaka. Yang tinggal itu barulah balance-nya harta pusaka si mati. Selepas selesaikan ni, wakaf, hibah, amanah, dia sebenarnya banyak lagi ni, bukan ni je. Ada proxy, kan? Ada setengah orang dia harta itu berdaftar atas nama dia, tapi sebenarnya bukanlah dia yang punya. Siapa yang punya? Bukan juga Ahmad Albab yang punya, kan? Yang punyanya ialah orang-orang yang tertentu dekat luar sana. Contoh, ya. Atas apa sebab sekalipun, kawan saya ni dia ada sekeping tanah, dia pindah milik tanah tu daripada nama dia, dalam geran daripada nama dia kepada nama saya, Arifin Sabirin, ya. Tetapi dia bercakap dengan saya, dia kata, aku bagi kau tanah ni, kau pegang sebagai pemegang amanah saja tau. Nanti pemegang amanah ni kau laksanakan tanggungjawab seperti berikut, ya. Itu maknanya proxy. Itu memanglah orang kata pemegang amanah, tapi itu proxy, kan. Atas apa sebab sekalipun lah, dia tak nak isteri dia tahu ke, kan. Macam-macam sebab lah. Dalam dunia sekarang ni macam-macam sebab orang letak harta proxy. So, proxy pun sebenarnya terkeluar juga. Proxy pun bukan harta pusaka.
si mati. Dan yang pastinya harta-harta yang telah dia jual semasa dia hidup juga bukan harta pusaka dia, ataupun harta yang telah dibagi secara power attorney kepada pihak lain pun bukan harta pusaka dia. Sebenarnya banyak. Ini saya ambil dalam konteks pengurusan harta secara syariah saja ya. Maknanya bila berlaku kematian, asingkan wakaf, ya, asingkan atau kenal pasti wakaf, hibah, amanah, sebab ini bukanlah harta pusaka. Selepas kita asingkan, barulah kita dapat harta pusaka sebenar si mati. Harta pusaka sebenar ni kita tolak dengan hutang, ya, hutang kepada manusia, hutang kepada Allah Taala, hutang kepada bank. Tapi kita bagusnya 6 bulan ni hutang tak pada bank tak payah bayar. Kan? Pergi apply, automatic kan? Automatic, tapi saya dipahamkan kena pergi isi juga borang dekat bank, ya. Jadi hutang kepada manusia, hutang kepada Allah Taala, ya, zakat yang tertunggak belum bayar, ada kafarah kat situ kan, ada fidyah. Selesaikan semua sekali, barulah kita dapat baki harta pusaka ini. Yang mana baki harta pusaka ini kemudiannya ditolak dulu dengan harta sepencarian. Saya pernah cerita tentang harta sepencarian ni. Kenapa harta sepencarian ini ditolak dahulu sebelum wasiat? Ya, harta sepencarian ditolak dulu daripada harta pusaka sebelum wasiat. Maknanya harta sepencarian mendapat tempat yang lebih awal berbanding dengan wasiat. Kenapa? Kerana harta sepencarian ini dianggap sebagai tuntutan kepada harta si mati. Ya, dianggap sebagai tuntutan kepada harta si mati, sebab itulah dia kena tolak dulu. Sebab kedudukan harta sepencarian ni seolah-olah macam hutang. Hutang ni memang clear cut lah. Harta sepencarian ni mahkamah syariah lah yang perlu untuk mengesahkan berapa bahagian si mati, ya, bahagian pasangan si mati. Jadi harta sepencarian ni, sebelum ni, nanti saya percaya akan ada banyak soalan harta sepencarian. Saya akan cuba buat satu sesi khas untuk harta sepencarian, ya. Ini saya sepintas lalu saja. Harta sepencarian ini yang menentukan berapa banyak bahagian pasangan dapat. Pasangan ni maknanya kalau suami mati, isteri tuntut. Kalau isteri mati, suami tuntut, kan? Tapi sebenarnya harta sepencarian ni dia boleh dituntut dalam 3 keadaan, kan? Kalau suami isteri dia nak tuntut daripada suami, pertama ialah bercerai mati. Ini kita cerita bercerai mati lah ni. Yang kedua ialah bercerai hidup, kan? Bercerai hidup isteri boleh tuntut harta sepencarian. Yang ketiga, mengikut enakmen pentadbiran keluarga Islam negeri-negeri, ialah apabila suami ingin berpoligami, ya. Jadi saya ni banyak jumpa kes-kes macam ni, kan. Suami nak berpoligami. Ni saya pesan dekat isteri. Saya ambil kesempatan pesan dekat isteri ni. Suami nak berpoligami, kan. Yang kau nak sekat-sekat buat apa? Kan? Saya cakap macam ni, orang perempuan marah, kan. Saya boleh cakap lebih-lebih sikit sebab isteri saya dia dekat luar, dia tengah masak. Dia tak tahu, kan. Dia tak dengar saya live ni, kan. Tapi tak tahulah dia rajin mendengar balik semua FB live saya, kan. Kalau suami kita nak berpoligami, suami perempuan nak berpoligami, bagi je. Kan? Orang isteri-isteri muka tu amboi dengan muka confident yang saya cakap begitu, kan. Kenapa? Sebab pengalaman saya yang lepas-lepas berhadapan dengan situasi begini, ya. Dah ada soalan dah. Cepat benar bagi soalan, kan. Hibah lagi power ke daripada harta sepencarian? Wah, ini main power ni, kan. Tak apa, nanti saya jawab kemudian, ya. Pengalaman saya, ya, apabila si suami itu ingin berpoligami, ya, maknanya nombor satu ialah dia sudah pun ada calon. Betul tak? Takkan dia tak ada calon. Saya temenung-temenung dalam musim PKP ni tak ada benda buat, kan, cakap dengan isteri dia, abang ingat abang nak berpoligami lah, kan? Ada ke macam tu? Tak ada tak? Biasanya suami kalau dia kata yang abang nak berpoligami lah, kan, abang nak kahwin satu lagi lah, kan. Biasanya nombor satu dia sudah pun ada calon. Dia sudah pun bercinta-cinta dengan calon ni, kan. Maknanya bukanlah dia ada calon, dia tengok okey lah yang abang nak poligami dengan perempuan tu lah yang. Bukan. Dia tentu sudah bercinta-cintun dengan calon ini. Betul? Jadi isteri nak sekat pun, orang lelaki ni kalau nak lagi disekat, lagi dia buat, kan. Macam orang Malaysia musim PKP ni, jangan keluar, lagi dia nak keluar, kan. Isteri pula, kan, cakap dengan suami jangan ngada-ngada nak berpoligami, lagi dia nak berpoligami. Sebab perkataan jangan itu membawa maksud silalah buat. Orang Malaysia dia macam tu, kan. Okey. Jadi okay, saya cerita bab poligami ni, ramai pagi-pagi ni, kan. Tadi lepas sarapan, kan. Jadi sekarang ni ramai yang mata antara kuyu tak kuyu lah, kan, menjelang pukul 12 tengah hari ni, kan. Jadi cerita bab poligami ni terbeliak sikit punya mata, suami pun dengar, kan. Jadi di mana tadi, Okey. Suami nak poligami,
bagi dia poligami. Sebab disekat pun tak guna, kan? Jadi bagi je. Tetapi buatlah perjanjian, ya. Di dalam perjanjian penyelesaian itu masukkanlah sekali harta sepencarian. Puan-puan, realistiknya kita dah doa, ya Allah, tutupkanlah hati suamiku daripada berpoligami, tutupkanlah hati suamiku daripada berpoligami. Tapi suami pula pun doa, ya Allah, bukakanlah hati isteriku untuk membenarkan aku berpoligami, kan? Tengok doa siapa yang lagi kuat, kan? Jadi kalau tak jalan juga, kan? Tak jalan juga, wife ada kat sebelah, bagus, ajak wife dengar, kan? Kalau tak jalan juga, doa isteri tak jalan, doa suami yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab suami rajin bangun tahajud apa semua, doa dalam tahajud semua, kan? Jadi doa suami yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka isteri redha sajalah. Tapi cakap dengan suami, boleh abang nak poligami? Boleh, saya tak ada apa-apa masalah, ya, saya tak ada apa-apa bangkangan. Tapi mari kita buat dulu perjanjian penyelesaian ni, yang mana dalam perjanjian penyelesaian ni diceritakan tentang hak bermalam. Ini kawan-kawan nanti boleh rujuk kepada peguam-peguam lah. Ramai peguam syar'i kat luar sana lagi expert daripada saya dalam bidang ni. Saya cerita sebentar selalu je. Sebab yang nak cerita hari ni beza wasiat dengan hibah. Tiba-tiba terjebak pula masuk poligami, ya. Jadi boleh dapatkan daripada rakan-rakan kita, ya, peguam-peguam syar'i. Ramai kawan-kawan peguam syar'i saya kat luar sana boleh dapat kepada. Dalam perjanjian penyelesaian, ya, abang nak poligami? Boleh, no problem. Mari kita buat perjanjian ini di mana ditetapkan tentang isu-isu seperti penjagaan anak, isu-isu seperti nafkah anak, isu-isu seperti mut'ah, ya, isu-isu seperti harta sepencarian. Ini cerita sepencarian ni, harta sepencarian, kan? Rumah ni abang declare rumah ni sebagai harta sepencarian untuk saya. Lepas tu abang nak nikah, menikah lah, kan? Kemudian perjanjian itu bawalah ke mahkamah untuk disahkan. Perjanjian semata kalau tak bawa pergi mahkamah untuk disahkan, tak ada maknanya. Kena bawa pergi mahkamah untuk disahkan. Ini dalam keadaan yang ketiga tadi saya sebut tadi, kan? Harta sepencarian boleh dituntut, bercerai mati, bercerai hidup, dan juga ketika suami ingin berpoligami. Jadi boleh dituntut. Selepas tu dia nak nikah, dia nikah lah, kan? Sekurang-kurangnya puan-puan dah ada rumah tempat berlindung. Puan-puan dah ada kereta kalau dia isytihar kereta sebagai harta sepencarian, ataupun dia bayaran muta'ah, ya, dah safe. Lindungi, protect yourself, ya. Sebab saya tengok ramai isteri yang terjebak dalam situasi yang sangat sukar, ya, bila suami berpoligami. Jadi suami nak poligami buat secara profesional. Isteri ni, suami ada permintaan untuk berpoligami, ya. Jangan salah faham, bila suami nak berpoligami, sebenarnya mahkamah bila dibuat permohonan, mahkamah bukanlah nak mendapatkan kebenaran isteri. Isteri, kau tak bagi suami kau nak berpoligami. Bukan. Mahkamah cuma nak interview isteri sebab nak tahu suami ni seorang yang berkelayakan dari segi fizikalnya, dari segi kerohaniannya, dari segi pendapatannya, seorang yang berkelayakan untuk berpoligami. Itu saja. Bukan ditanya isteri bagi ke tak bagi, kan? Bukan ditanya gitu, ya. Sebab kalau isteri tak bagi pun, suami ni memang layak, bawa pergi ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah tetap luluskan, kan? Dia bukan gitu sifat dia, ya. Daripada suami kita, bukan suami kita lah, suami puan-puan, ya. Daripada suami puan-puan pergi lari ke sepadan, nikah kat sepadan, yang selepas tu tak tahu ujung pangkalnya macam mana, baiklah kalau suami cakap dengan perempuan, saya nak suami cakap dengan perempuan, abang nak berpoligami. Baiklah bang, syukur, alhamdulillah. Marilah kita laksanakan dengan cara yang betul. Jumpa peguam syar'i, kawan-kawan dekat luar sana tu, ramai peguam syar'i kawan-kawan saya kat luar sana tu boleh tolong. Buatkan perjanjian penyelesaian ni tadi, ya, buatkan perjanjian. Lepas tu dah sign semua apa segala semua, iringi suami untuk bernikah di dalam majlis ni. Masya Allah, sekat pun tak boleh, sebab dia memang dah nikat dia nak poligami. So kita nak sekat-sekat buat apa? Bagi je, tapi protect diri sendiri. Yang itulah yang akan berlaku dalam kronologi yang saya kongsikan ini, yang mana harta sepencarian ditolak dulu daripada baki harta. Lepas tu ada baki, dah tolak harta sepencarian, ada baki. Harta sepencarian ni mahkamah boleh putuskan. Kalau ada perjanjian tadi, mahkamah boleh putuskan ikut perjanjian tadi. Ataupun kalau tak ada perjanjian, mahkamah kena putuskan
berdasarkan pandangan mahkamah berapa sumbangan, maksimum 50%. Okey. Selepas tu dapat baki harta pusaka ni, selepas ni lah baru tolak dengan wasiat. Dan bila saya sebut wasiat kat sini, saya merujuk kepada wasiat 1/3. Yang ni yang saya nak jelaskan hari ni, ya. Saya nak jelaskan hari ni, wasiat sebenarnya dia ada 2 dimension. Ya, yang ni yang ramai orang tak tahu, sebab bila dia ingat wasiat je, dia teringat cerita Sulaiman Aklakan. Dia teringat tentang Sulaiman Aklakan, dia teringat tentang cerita 3 Abdul, ya, tentang Abdul Wahid, ya, yang menerima wasiat daripada bapa dia, negeri Gohit Gostan dan benda semua tu kan. Kan cerita tu pembahagian harta, abang pertama dapat banyak, Abdul Wahab dapat, Abdul Wahub dapat, Abdul Wahid yang ketiga tu, Piramli tu, yang itu dapat rumah buruk saja. Abang dia dah sapu habis. Tapi rupanya ada wasiat yang dibuat oleh Sulaiman Aklakan kepada yang mana Ismet Ulam Raja melalui Sulaiman Aklakan membuat wasiat supaya harta-harta ini diserahkan, diwasiatkan kepada Abdul Wahid. Jadi orang kita selalu fikir wasiat je itu, wasiat itu. Okey. Dekat sini wasiat yang saya masukkan ialah wasiat 1/3. Selepas tu kita baru dapat harta pusaka bersih yang kemudiannya diagih mengikut hukum faraid ataupun muafakat. Jadi tuan-tuan tengok poin yang saya nak sampaikan pada hari ini, puan nilai ni saya setuju asalkan bukan suami saya. Betul tuan. Semua isteri jawab macam tu sebenarnya bila saya cerita. Puan bukan orang yang pertama. Ustazah Liza pun, Ustazah Pendidikan Syariah kita pun cakap benda yang sama. Setuju asalkan bukan suami saya, kan. Mana ada orang poligami tiba-tiba termenung dalam musim PKP tak boleh keluar rumah dengan cakap dengan isteri, yang abang nak poligami. Mana ada, kan. Kalau dia dah sebut macam tu je, maknanya dia mesti sudah ada calon. Tapi gelak cerita poligami ni kadang-kadang kesian juga. Kesian. Saya kesian pada isteri yang banyak berada pada situasi yang teraniaya. Ada seorang kawan saya tu, tak boleh lari lah cerita poligami ni. Cerita poligami ni memang seronok, kan. Ada seorang kawan saya tu, dia poligami dekat sepadan. Ya, dia poligami dekat sepadan. Kemudian isteri dia suspek dia sudah pun berpoligami. Kawan ini businessman lah. Biasanya memang businessman ni yang berpoligami banyak ni, kan. Saya bukan, saya hanyalah seorang hamba Allah yang menjalankan amanah tu saja. Jadi malam-malam isteri dia kejut suami dia, pukul 3 pagi isteri dia kejut suami dia, kan. Suami dia bangun dengan keadaan ni, suami dia cerita kat saya ni, suami dia bangun dengan keadaan mata, kenapa yang? Isteri dia pegang Quran. Isteri dia kata, bang, letak tangan abang kat atas Quran ni, lepas tu abang bersumpah bahawa abang tidak berpoligami, kan. Jadi isteri bila tengok, isteri banyak soalan. Okey, tapi ini soalan yang relevan, tak apa, saya akan jawab. Jadi suami pun macam, yang tengah-tengah malam ni nak bersumpah dengan Al-Quran ni bahaya yang nanti kena makan sumpah, kata dia. Jadi dia pun pujuk lah isteri dia, pujuk. Jadi dia ada 3 fasa, kan. Dalam berpoligami ni ada 3 fasa. Pertama ialah fasa yang dipanggil sebagai fasa penderaan emosi, kan. Isterinya emosinya terdera dalam fasa yang pertama. Dalam fasa yang kedua ialah dipanggil fasa memaafkan. Ni kawan saya ajar kat saya ni. Kawan saya, bukan saya. Saya tak tahu. Saya tidak berpoligami, saya tak tahu. Kawan saya dia kata nak lepas fasa pertama tu, di mana isteri ni mengamuk aja kerjanya, marah, mengamuk aja kerja ni. Ini fasa pertama. Dia kata yang masa fasa pertama ni kau kena steady, kata dia. Kau jangan melenting, kan. Kalau isteri kau mengamuk ke apa ke, kan, kau jangan melenting, kau steady je, kau relax je. Isteri kau maki-maki kau pun kau relax je. Isteri kau psycho kau pun kau relax je. Sebab apa? Sebab habis saja fasa pertama itu, dia akan masuk fasa kedua. Fasa kedua ialah fasa memaafkan, kan. Yang mana suami pujuk isteri, maafkanlah abang sebenarnya tak sengaja terlepas ke sepadan, tak ada niat pun nak pergi nikah, sebenarnya nak pergi makan tom yum aja, kan. Dia dah jadi tajuk poligami dah pula pagi ni. Tak apa sebab ada juga soalan tentang poligami ni, kan. Okey. Jadi fasa memaafkan. Jadi suami ni selepas fasa pertama tu tadi ribut taufan. Suami sebagai seorang suami yang berpendirian tegas, steady, relax. Isteri dia desak dia relax, dia senyum, dia sabar. Sebagai seorang suami kena sabar, kan. Masuk fasa kedua, fasa memaafkan. Jadi bila masuk fasa kedua, fasa memaafkan, barulah suami mohon pujuk isteri, pujuk maaf.
Dan selepas selesai fasa kedua tu, dia akan masuk fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ialah fasa redha. Ketika itu masuk fasa yang ketiga ni, isteri dah tak marah, isteri sudah memaafkan, isteri sudah redha bahawa dia mempunyai madu, kan? Jadi itu fasa-fasa dia. Ni kawan yang ajar, kan? Puan Yasmin kata back to the topic please. InsyaAllah tak ada masalah. Topik kita ni memang menarik ni pagi ni, kan? Jadi kawan yang ni. Tapi saya nak pesan jugalah, dalam gurau-gurau ni saya nak pesan pada kawan-kawan kat luar sana, kalau tak berpoligami, ikutlah prosedur yang betul. Pergi mohon dekat Mahkamah Syariah Malaysia, kan? Ikutlah prosedur yang betul supaya urusan tu jadi lebih mudah. Jadi dia sebenarnya terkait juga, Puan Yasmin ni, dia terkait juga dengan isu ini sebenarnya. Sebab proses ini akan menjadi lebih mudah sekiranya proses yang betul dilalui. Cik Ais pula kata pada Puan Yasmin, relax kan, sabar. Orang lelaki memang suka topik ni. Tapi orang lelaki kena ingat, para suami kena ingat, gelak ketawa anda, bangganya berpoligami itu adalah tangisan kepada isteri anda. Jadi nak kena fikir dulu sebelum bertindak, ya. Okey. So, saya ulang balik. Kalau kat sini kita boleh nampak hibah kedudukan dia di atas. Maknanya dia diasingkan sebelum melalui proses pusaka. Wasiat kedudukan dia di bawah, ya. Selepas last kali wasiat, lepas tu barulah agih mengikut hukum faraid, ya. Okey. Tenang semua, tenang. Jangan stres. Relax, ya. Sebab dalam keadaan sekarang ni nak stres ni tak guna, kan? Sebab apa, memang kita dah kena stres ke orang dalam rumah. So kita riliskan stres kita. Okey, saya nak jawab soalan. Puan Raihan tanya, hibah lagi power ke daripada harta sepencarian? Okey, sebenarnya soalan ni power, sebenarnya tak ada instrumen yang lebih power daripada instrumen yang lain, kan? Tetapi kalau kita tengok pada kedudukan, maknanya hibah itu ditolak terlebih dahulu, harta sepencarian tu ditolak kat bawah. Sama macam hibah dengan wasiat, hibah tu ditolak terlebih dahulu sebab hibah tu diasingkan daripada harta pusaka. Dia tidak dianggap harta pusaka. Harta sepencarian dia ditolak daripada harta pusaka. Jadi kalau nak kira tentang kronologi, mana satu datang dulu, hibahlah yang datang dulu. Tapi saya tak berani nak kata hibah lagi power daripada harta sepencarian, sebab kita kena faham antara hibah dengan harta sepencarian. Hibah nak beri berapa banyak pun, kepada siapa pun, berilah, tak ada masalah. Harta sepencarian tertakluk kepada keputusan Mahkamah Syariah, dan kebiasaannya Mahkamah Syariah akan memutuskan hak harta sepencarian paling banyak pun ialah 50%, separuh. Ya, jadi bila saya bagi fakta macam tu, buatlah pertimbangan sendiri. Hibah boleh bagi lagi banyak daripada harta sepencarian ke, atau macam mana? Buat pertimbangan. Hibah, saya ulang, dia bukan harta pusaka, dia awal-awal dah diasingkan, dan nak bagi siapa, banyak mana, bagilah. Harta sepencarian, dia ditolak daripada harta pusaka selepas ditolak hutang tadi tu, dan keputusan harta sepencarian itu, keputusan harta sepencarian tu berapa banyak diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Okey. Hisham tanya, sekiranya Balu tiada simpanan lain, bolehkah dia menggunakan dulu sebahagian duit atau tinggalan harta pusaka arwah suaminya untuk meneruskan kelangsungan hidup, sementara proses urusan tabir harta selesai, yang biasa ambil masa yang lama, dengan niat akan tolak balik bahagian yang bakal diterima kelak? Boleh ke? Itu soalan dia, ikut ayat demi ayatnya. Okey Syam, sebelum ni pun saya pernah posting dalam saya punya FB official dan juga FB personal pandangan daripada panel syariah kami, Dr. Nurliza Muhammad Said, yang menceritakan tentang isu ini. Boleh tak Balu gunakan harta pusaka yang ditinggalkan semati? Contoh, ini terkait dengan cerita yang sebelum ini meletup di seantero dunia ni, tentang artis ni meninggal, duit dalam poket, dalam wallet dia hilang lah, apa ke benda semua, kan? Jawapannya boleh, ya. Jawapannya boleh, ya. Tetapi dia hendaklah dibuat dengan pengetahuan daripada ahli keluarga, ya. Sebab sebenarnya proses pusaka tu dia yang menjadi, kalau kata kes yang sebelum ni, sebenarnya pada saya kes itu sebenarnya berpunca daripada kesilapfahaman. Niat kedua-dua pihak betul, kan, tetapi ada miscommunication, silap faham dari segi komunikasi, kan. Si mati ada duit RM5,000 dalam wallet dia. Jarang orang ada duit RM5,000 cash dalam wallet, tapi ada juga, kan. Si mati ada duit RM5,000 dalam wallet dia. Lepas tu berlaku kematian.
berlaku kematian, sekarang ni berlaku kematian kan, suami meninggal dunia malam, tengah malam, ada dalam wallet suami duit sebanyak RM5,000, ya. RM5,000 tu adalah duit pusaka si mati. Sebab sebelum ni saya pernah jelaskan bahawa bila berlaku kematian, semua harta adalah harta pusaka si mati, ya. Jadi RM5,000 tu adalah pusaka si mati, yang mana RM5,000 tu balu dia boleh gunakan sebahagian daripadanya untuk pengurusan jenazah. Itu memang dibenarkan dalam hukum syarak, dalam undang-undang pun dibenarkan, gunakan untuk pengurusan jenazah. Okey, RM2,000 dah habis bayar, vannya, orang menguruskan jenazahnya, pengkebumiannya apa semua, tinggal RM3,000. Si mati ada anak kecil yang sedang bersekolah, yang perlu tanggungan dan sebagainya. Jadi yang sepatutnya dibuat oleh balu ni tadi, dia kena bagi tahu kepada keluarga, adik-beradik ataupun ibu bapa si mati. Sebab ibu bapa ada bahagian. Kadang-kadang kalau dalam keadaan tertentu, adik-beradik ada bahagian, ya. Dia kena bagi tahu dia bahawa si mati ada tinggalkan duit sikit dalam wallet dia kan. Sebab kan malam besoknya tu kita ada tahlil arwah kan. Jadi ceritalah. Itulah dia masa untuk bercerita. Si mati ada tinggal, abang ada tinggalkan duit RM3,000 dalam wallet dia. Jadi saya nak minta kebenaran daripada waris-waris, RM3,000 ni nak digunakan untuk untuk perbelanjaan anak-anak nak sekolah, perbelanjaan rumah makan kami apa semua. Kereta si mati pun ada. Jadi saya nak minta kebenaran kereta ni nak digunakan hantar anak ke sekolah dan sebagainya. Dan keluarga si mati pula, iaitu ibu bapa dia pula dan ataupun adik-beradik dia, bila diceritakan macam tu, adik-beradik dia pun cakap lah, benarkan aja lah, ya, kami izinkan, ya. Dan kalau contoh balu ni tahu nombor PIN, ya, nombor PIN kad ATM si mati, dia ada mengeluarkan duit, catat bila dia keluarkan, berapa banyak, apa tujuannya. Sebab apa? Sebab seperti saudari Syam tanya, betul lah tu, saudari Syam tanya tadi, duit-duit ini semua perlu dideclare kepada waris-waris yang lain. Saya dah guna duit semati sebanyak sekian-sekian, tujuannya adalah ini, ya. Dan saya bersetuju supaya duit ini ditolak daripada bahagian faraid dan sepatutnya saya terima, yang sepatutnya anak terima, ya. Kalau waris-waris kata tak payah tolak-tolak lah, tak apalah, mana yang kamu dah pakai itu kami halalkan, ya. Selesai, ya. Tetapi kalau waris kata kena tolak sebab itu kamu dah makan duit harta pusaka, maka kenalah tolak. Tapi sebaiknya rekod tu mesti ada. Dalam pengalaman operasi kami selama 15 tahun dan dalam pengalaman peribadi saya selama 23 tahun dalam bidang ini, kita dapati sebenarnya ahli keluarga, adik-beradik, ibu bapa sebenarnya bab-bab duit dalam bank, dalam wallet, bab kereta apa semua tu sebenarnya dia orang tak kisah sangat. Tapi komunikasinya kena betul, komunikasinya kena tepat. Ya, itu yang paling penting tadi, ya. Boleh tolak. Okey. Puan Lin tanya, kalau harta sepercarian maksimum 50%, contoh rumah, adakah ini bermakna dari sudut pemilikan cuma 50% sahaja? Ya, kalau kata rumah tu diisytiharkan sebagai harta sepercarian sebanyak setengah bahagian, maka setengah bahagian tu adalah hak isteri, setengah bahagian lagi adalah hak waris-waris mengikut hukum faraid. Okey. Raihan tanya lagi, tak puas hati soalan poligami. Oh bukan soalan poligami tu. Bila dah buat hibah harta A kepada bukan isteri, okey, apabila meninggal adalah isteri, adakah isteri boleh menuntut harta sepercarian untuk harta A? Adakah hibah itu terbatal atau tolak dulu harta sepercarian? Yang itu mahkamah kena mengesahkan, ya. Sama ada boleh, sebab dia dah hibah. Sebab kita kena faham konsep hibah ialah harta itu, awal-awal saya dah beritahu kan, sebab tu saya jadikan carta ni sebagai panduan kita. Konsep hibah ialah harta tu memang dah terkeluar daripada harta pusaka. Sedangkan harta sepencarian ditolak daripada harta pusaka. Macam mana harta sepencarian nak tolak daripada harta pusaka kalau harta yang dihibah tu bukan harta pusaka? Okey, clear kot. Jadi maknanya yang itu keputusannya kena bawa ke mahkamah untuk mahkamah tentukan. Okey. Kita masuk kepada apakah dia definisi hibah. 40 minit baru masuk definisi hibah. Hibah mengikut hukum syarak, maknanya akad yang mengandungi pemberi milikan harta oleh seseorang secara sukarela, ya, secara sukarela kepada pihak yang lain, kepada seseorang atau pihak lain ketika hidupnya. Ni nak kena keyword ni nak kena pegang ni. Hibah ni akad pemberian itu dan penyerahan harta itu berlaku ketika hidupnya dia. Contoh, kita ada jam, walaupun jam plastik, jam buruk je ni, ya. Saya ada jam.
saya hibahkan jam ini kepada anak saya. Saya hibahkan jam ini kepada anak saya. Sakinah, ayah dengan ini menghibahkan jam ini kepada kamu. Dan anak saya pun sambut, ayah, saya terima, maka saya serahkan jam ini. Jam ini dari segi hukum syarak bukan lagi saya punya. Bukan saya punya. Bukan kepunyaan saya. Sebab saya sudah hibahkan kepada anak saya. Dia adalah kepunyaan anak saya. Ya, jadi hibah ni konsep kita nak faham mudahnya itu. Segala transaksi itu berlaku semasa hidup. Rukun hibah. Saya cerita pasal rukun hibah sebelum kita masuk pada wasiat. Rukun hibah, sebalik. Rukun hibah, pemberi, penerima, harta dan sirah. Sirah ni ijab kabul. Maknanya semasa hidup semua rukun hibah. Tuan Haji tadi tengah nak cakap pasal wasiat nombor 3. Oh tak. Nanti saya akan cerita pasal wasiat secara terperinci. Saya cerita hibah dulu. Rukun hibah, pemberi, penerima, harta dan sirah. Sirah ni ialah ijab kabul. Ijab kabul ni tadi yang saya sebut. Sakinah, ayah hibahkan harta ni kepada kamu, jam ni kepada kamu. Dan anak saya pun sambut, ayah, saya terima. Itu sirah, ijab kabul. Hibah mesti ada ijab kabul. Dia tidak boleh ada ijab saja atau ada kabul sahaja. Ya, ini pandangan Syafi'i. Tapi ada pandangan mazhab lain yang mengatakan ijab saja sudah mencukupi. Kita tak nak bincang tentang itulah. Kita nak bincang tentang suasana di Malaysia. Ya. Maknanya mesti ada ijab kabul dan dia mesti ada khobat. Khobat ni apa? Khobat ni adalah akses kepada harta dalam bahasa mudahnya. Penerimaan harta. Jadi itu maksudnya khobat. Ya, jadi saya nak serahkan jam. Sakinah, ayah hibahkan jam ini kepada kamu. Anak saya pun sambut, ayah, saya terima. Maka ijab kabulnya sudah pun berlaku. Ya. Khobatnya apa? Khobatnya saya serahkan jam ni kat dia. Dia pun ambil. Dan jam tu dah tak ada kat saya. Itu maknanya khobat. Khobat itu sudah pun berlaku sebab dia dah terima jam ni tadi. Ya, itu maksudnya khobat. Tetapi ada perbincangan ulama yang panjang lebar tentang khobat ni. Khobat ni sebenarnya boleh berlaku dalam 3 keadaan. Tuan-tuan kalau tak ni catat. Nanti kalau suruh saya ulang balik saya dah tak ingat dah. Ya. Khobat boleh berlaku dalam 3 keadaan. Satu dipanggil sebagai keadaan konstruktif. Konstruktif ni maknanya kita buat perjanjian. Kita telah mengesahkan bahawa, saya dengan ini mengesahkan bahawa saya telah menyerahkan harta ni kepada si Polan dan khobat sudah pun berlaku. Ya, si Polan berkata, oh saya dengan ini mengesahkan saya telah menerima harta ini dan khobat sudah pun berlaku. Ya, itu maknanya konstruktif secara bertulis. Yang kedua ialah hibah secara hukmi. Hibah secara hukmi ni ialah saya nak hibahkan tanah kepada anak saya. Saya ajak anak saya pergi ke pejabat tanah, saya transfer geran tanah tu daripada nama saya transfer kepada nama dia. Itu adalah hibah dalam khobat dalam kaedah hukmi. Yang ketiga ialah khobat dalam kaedah tindakan. Khobat dalam kaedah tindakan ini maknanya saya nak hibahkan tanah kepada anak saya. Saya cakap kat dia, Sakinah, ayah nak hibahkan tanah kelapa sawit, kebun kelapa sawit ni kepada kamu. Dan anak saya pun sebut, ayah, saya terima. Okey, ijab kabul, selesai. Ya. Lepas tu saya cakap dengan anak saya, okey, mulai hari ini kamu usahakanlah kebun kelapa sawit ni. Kamu uruskanlah siapa yang nak collect buahnya, apa benda semua. Kamu uruskanlah. Ayah dah pencen, ayah tak nak uruskan lagi kebun ni. Ya, anak saya pun mulai hari itu mulalah menguruskan tanah tersebut. Maka itu pun dianggap sebagai khobat. Satu salah faham yang sangat besar dalam masyarakat di luar sana yang saya berbuih-buih duk cerita dengan orang semenjak 15 tahun yang lepas, ya. Hibah bukan bermakna pindah milik dalam geran tanah. Pindah milik dalam geran tanah, ya, hanya salah satu dari kaedah khobat, iaitu yang saya sebut tadi, kaedah yang kedua, hukmi. Salah satu, bukan satu-satunya kaedah khobat. Sebab ramai orang kat luar sana yang kata, ya, kalau hibah mesti pindah milik. Kalau hibah nama geran daripada nama saya Arifin Sabirin pindah milik kepada anak saya Nurul Sakinah, maka barulah berlaku hibah. Tidak. Ada ratusan kes di Malaysia yang mana pindah milik dalam geran tanah tidak berlaku, tetapi Mahkamah Syariah mengesahkan bahawa hibah itu adalah sah mengikut hukum syarak. Perkara kedua yang saya nak ingatkan masyarakat kat luar sana, yang menentukan sesuatu hibah itu sah atau tidak bukanlah Arifin Sabirin, bukanlah Ali, bukan Abu, bukan Mamat,
Bukanlah ustaz itu, bukanlah ustaz ini, bukanlah Profesor Madya itu, Profesor Madya ini. Yang menentukan hibah itu sah di Malaysia ialah Mahkamah Syariah. Kalau Mahkamah Syariah kata hibah itu sah, maka sahlah hibah itu. Kalau Mahkamah Syariah kata hibah itu tidak sah, walaupun Profesor Madya, profesor daripada universiti-universiti ini kata hibah itu sah, kalau Mahkamah Syariah kata hibah itu tidak sah, ia tetap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan mengikut undang-undang syariah. Jadi kita nak kena faham, ya. Sebab ramai orang kita salah faham, dia kata hibah mesti pindah milik nama dalam grant. Tidak semestinya. Pergi cek, ada ratusan kes dalam jurnal hukum, ya, yang iaitu kes-kes yang dikumpulkan untuk Mahkamah Syariah, yang mana hibah berlaku, hibah sah walaupun geran tidak tukar nama. Ya. Tapi kalau nak tukar nama, tukarlah, tak ada masalah. Kalau orang kat luar semua kata, "Oi, saya nak hibah dan saya nak tukar nama kepada nama anak saya." Silakan, tak ada masalah. Tetapi kena ingat bahawa bila kita dah bertukar nama dalam geran kepada nama anak kita, maka banyak soalan ni, panjang-panjang soalan ni. Kan? Haus semua. Dah lah cakap dengan bersemangat. Share dengan kawan-kawan. Share. Ni makin lama makin panas ni. Walaupun dalam bilik aircon tapi panas. Kan, maklumlah studio amatur, kan. Jadi silap faham yang pertama, hibah mesti tukar nama dalam geran tanah. Salah. Fahaman itu salah. Hibah tidak perlu pun tukar nama dalam geran tanah. Tapi kalau nak tukar, tukar. Bukan kita kata hibah jangan tukar nama. Tak. Kita kata hibah tidak perlu. Tapi kalau tak tukar nama, tak ada masalah, ya. Tapi bila kita tukar nama kepada nama anak kita dalam geran tanah, tuan-tuan kena faham dari segi kanun tanah negara, undang-undang kanun tanah negara, kita sudah pun memindah milik kepunyaan harta itu kepada anak kita. Maka di bawah konsep indivisibility, maknanya anak inilah yang memiliki harta tersebut. Jadi kalau anak ni nak jual ke, dia nak pajak ke, dia nak apa ke, dia boleh buat walaupun kita masih hidup. Itu yang berlaku banyak kes saya jumpa, tuan-tuan. Saya buat kerja ni lama, tuan-tuan. Saya buat kerja ni ni tahun yang ke-23. Saya bercerita tentang hibah ke dalam masyarakat, ini tahun masuk yang ke-16, ya. Jadi saya jumpa banyak kes. Ayah tanya, macam mana saya nak dapat balik tanah saya? Saya pindah milik geran daripada nama saya kepada nama anak saya. Anak saya jual tanah saya, rumah saya tu dijualnya dah lah. Tanah tu, rumah saya duduk atas tanah tu, dijualnya tanah tu. Macam mana saya nak dapat balik tanah tersebut? Tak boleh dapat balik. Sebab apa? Sebab sudah pun dijual. Hibah, dengar baik-baik hari ni saya akan cerita teknikal sikit. Hibah jika diberi kepada anak kandung, cucu kandung, cicit kandung, pertalian darah ke bawah, boleh dibatalkan, ditarik balik pada bila-bila masa. Tetapi tertakluk kepada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, penerima hibah tadi tu masih hidup. Kita hibah kepada anak kita, lepas tu kita nak tarik balik. Boleh tarik balik dengan syarat dia masih hidup. Pertama. Kedua, dia tidak mengubah harta tersebut. Kita hibahkan dia rumah teres setingkat ataupun rumah banglo setingkat atas keping tanah. Ya, sebaik saja kita tukar nama, bukan hibah, tukar nama. Kita tukar nama kepada nama anak ni tadi, ataupun hibah. Sorry, hibah, bukan tukar nama. Kita hibah kepada dia, kemudian anak ni pun daripada rumah setingkat tadi, dia robohkan, dia guna modal dari sini, dia naik rumah banglo. Maknanya sifat harta itu sudah berubah. Bila sifat harta itu sudah berubah, maka tidak boleh ditarik balik. Dan yang ketiga, harta itu masih lagi jadi milik dia. Kalau dia dah jual, maka habislah, tak boleh dah ditarik balik. Jadi ayah tanya, anak saya dah jual rumah tu, macam mana saya nak tarik balik? Tak boleh tarik balik. Bye-bye. Kan? Itulah dia maknanya, ya. Okey. Jadi Mahkamah Syariah memutuskan hibah itu sah berdasarkan faktor apa? Ya. Mahkamah Syariah tidak menetapkan atau menentukan hibah itu sah atau tidak berdasarkan nama dalam geran dah pindah ke tidak. Tak. Mahkamah Syariah tak tengok persoalan itu. Sebab tu saya kata, orang yang kata hibah mesti tukar nama dalam geran, pergi baca balik jurnal hukum, cek balik kes-kes yang lepas-lepas. Terengganu banyak kes. Ya, pergi cek balik.
Mahkamah Syariah menentukan hibah itu sah berdasarkan rukun hibah. Pemberi, penerima, harta, sirah dan khobat. Khobat ni tadi saya sebut 3 bentuk tadi. Ya, khobat. Maknanya bila dah khobat, maknanya hibah itu sudah pun sah. Walaupun geran masih lagi nama si ayah atau pemberi hibah. Tapi hibah tu sudah pun sah bila rukun pemberi, penerima, harta, sirah dan khobat itu terlaksana. Okey. Itu hibah. Ya. Saya nak menceritakan tentang perbezaan di antara hibah dan juga wasiat. Kan? Betul? Sekarang saya cerita ni, rukun hibah ni, saya ulang balik, saya pergi slow je sebab saya nak semua orang faham betul. Kalau kita tak sempat hari ni, kita sambung hari lain. Ya. Rukun hibah, pemberi, penerima, harta, sirah dan ijab kabul mesti berlaku semasa hidup pemberi hibah. Semasa hidup pemberi hibah. Sebab apa? Sebab definisi hibah tadi ialah akad yang memberikan pemilikan harta kepada seseorang ataupun kepada suatu pihak oleh tuan punya harta ketika hidup tanpa mengharapkan balasan. Jadi kita nak kena ingat, kalau hibah ketika hidup, kan? Jangan cerita pasal hibah berlaku selepas mati. Tak ada hibah berlaku selepas mati. Orang yang bercakap pasal hibah berlaku selepas mati tu dia tak faham. Hibah mesti berlaku semasa hidup. Ini bahasa yang paling mudah saya nak bagi faham. Dia berbeza dengan rukun wasiat. Ini rukun wasiat. Saya akan ambil konteks by konteks. Dia berbeza dengan rukun wasiat. Rukun hibah berbeza dengan rukun wasiat. Kerana rukun wasiat dia ada pemberi, penerima, harta, sirah. Sirah tadi saya dah sebut, ijab dan qabul, dan dia juga ada khobat. Tetapi wasiat, ijabnya berlaku semasa hidup. Qabulnya berlaku selepas mati. Khobatnya pun berlaku selepas mati. Tuan-tuan nampak tak perbezaan dia? Ni perbezaan yang pertama. Terbalik lah. Saya punya pembantu pun tak tegur saya. Dia pun cengang dengar saya bercakap. Kan? Rukun hibah, pemberi, penerima, harta, sirah plus qabat. Semuanya semasa hidup berlaku. Wasiat, pemberi, penerima, harta, sirah, ijab dan kabul. Ijabnya semasa hidup. Kabul dan qabatnya selepas mati. Sebab apa? Sebab hibah. Ya. Hibah, saya nak tengok perbezaan dia. Okey ni, perbezaan dia. Terpaksalah buat alat bantuan mengajar macam budak-budak sekolah. Ya. Hibah, kuat kuasanya ketika hidup. Wasiat, kuat kuasanya selepas mati. Nak kena faham? Hibah, kuat kuasanya semasa hidup. Masa hidup lagi dah berkuat kuasa dah hibah tu. Sebab itulah hibah tu awal-awal lagi dah ditolakkan dekat sini. Faham tak? Okey. Sebab tu saya cerita slide ni lah, slide saya ni. Saya cerita slide by slide supaya tuan-tuan nampak perkaitan dia. Ya. Hibah, kuat kuasanya semasa hidup. Kan? Saya dah bagi jam ni pada anak saya hari ni. Bila saya mati, jam ni bukan harta pusaka. Jam ni adalah harta anak saya. Sebab hari ini saya dah bagi dah. Saya dah hibah dekat dia hari ni. Hibah tu berkuasa hari ni. Hibah kuat kuasa ketika hidup. Ya, sebab itulah hibah tu diasingkan awal-awal. Bila berlaku kematian, hibah kita kena kenal pasti. Mana satu yang dah hibah semua tu jangan masuk harta pusaka tu. Tu dah terkeluar daripada awal. Ya. Ini perbezaan yang utama. Pertama, kuat kuasa. Ya. Hibah, nak bagi siapa pun bagilah, tak ada masalah. Hibah nak bagi siapa pun bagilah. Nak bagi anak boleh, nak bagi isteri boleh, nak bagi adik-beradik boleh, nak bagi anak angkat boleh, nak bagi best friend forever, BFF boleh, nak bagi siapa-siapa pun boleh. Sementara mu'alaf baru peluk Islam, dah peluk Islam, nak beri kepada anak atau adik-beradik dia yang bukan Islam pun boleh. Hibah, siapa yang boleh terima. Hibah, sesiapa saja terbalik. Mantu saya ni tak beritahu saya, dia cengang dengar saya bercerita. Padahal bukan tak pernah dengar cerita, selalu saya bercerita. Hibah, nak bagi siapa pun boleh, tak ada masalah. Bagilah, best friend forever, apa nak bagilah, tak ada problem. Kan? Cuma kena tengok sifat harta lah. Kalau harta yang tanah reserve Melayu, memanglah tak boleh bagi kepada warga Singapura. Itu memang tak boleh lah. Itu kekangan undang-undang. Tapi dari segi prinsipnya, hibah nak bagi siapa pun
boleh bagi. Wasiat hanya bagi kepada bukan waris sahaja. Siapa bukan waris? Bukan waris ialah orang-orang yang tidak menerima harta pusaka kita mengikut hukum faraid. Siapa orang-orang yang tak terima tu? Tengok bahagian faraid masing-masing. Tengok waris faraid masing-masing, ya. Orang yang tak terima antaranya yang mudahnya ialah anak angkat, ya. Anak angkat tak terima, ya, anak angkat. Orang yang ada anak angkat, kalau dia nak bagi wasiat, boleh. Dia boleh bagi wasiat kepada anak angkat, sebab wasiat penerima adalah bukan waris. Anak angkat bukan waris kita. Tetapi dia hanya boleh bagi mengikut kadar nak bagi anak angkat, boleh. Ikut wasiat, boleh. Bagi wasiat pada anak angkat, tapi 1/3 sahaja. Hibah, dia nak bagi kepada siapa pun, bagilah. Dia nak bagi pada waris boleh, dia nak bagi pada bukan waris boleh, dan tiada had. Maknanya, selagi dia masih hidup, dia nak bagi kepada siapa-siapa pun, bagilah. Tak ada problem. No problem. Hibah nak bagi siapa, bagilah. Wasiat yang berkuat kuasa hanyalah jika diberi kepada bukan waris pada kadar 1/3 saja. Tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau lebih daripada 1/3, kena minta kebenaran daripada waris-waris mengikut hukum faraid yang lain. Sebab apa? Sebab bila dia bagi lebih daripada 1/3, maka ia dianggap telah memakan bahagian waris-waris yang lain. Sebab itulah kena minta kebenaran daripada waris-waris yang lain. Soalan nanti saya akan jawab satu ni, sebab tengah panas ni. Tengah laju ni, kan. Jadi tadi saya dah sentuh tentang rukun hibah, saya dah sentuh tentang rukun wasiat. Rukun hibah semua terlaksana semasa hidup. Sebab itulah hibah tu dianggap pemberian semasa hidup. Rukun wasiat terlaksana selepas mati sebab qabul. Ya, dia ada ijab, ada qabul dan khobatnya selepas mati. Yang lain-lain semua semasa hidup. Ini perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua tadi yang saya sentuh ialah tentang siapa yang boleh terima. Hibah, nak bagi waris boleh, nak bagi bukan waris boleh, bagilah siapa pun nak bagi, sebab berlaku semasa hidup. Okey. Apa konsep sebenar di belakang itu? Berlakunya semasa hidup hibah itu boleh diberi kepada sesiapa pun kerana harta itu adalah milik saya. Jam ni sekarang ni milik saya. Saya bagi contoh lah, milik saya. Saya nak bagi anak sulung saya boleh, saya nak bagi anak kedua saya boleh, saya nak bagi budak-budak yang main skateboard kat bawah tu pun boleh. Tapi budak-budak yang main skateboard tu semua dah kena halau sebab musim PKP. Dia orang ni musim PKP pun pergi main skateboard. Tapi nak ngatakan bahawa saya nak bagi jam ni pada siapa pun boleh. Anak boleh, isteri boleh, best friend forever boleh, nak bagi pada girlfriend ke boyfriend ke apa friend pun saya nak bagilah, sebab jam ini adalah milik saya. Saya masih hidup. Saya nak bagi siapa terserah pada saya. Contoh paling mudah, tuan-tuan, puan-puan, Google Sulaiman Al-Raji. Google Sulaiman Al-Raji. Sulaiman Al-Raji adalah pengasas Bank Al-Raji, bank Islam terbesar di dunia. Dia ni bukan jutawan, dia billion one. Tetapi apa yang dia buat ialah harta dia telah sedekahkan. Harta dia telah wakafkan. Dan harta dia telah bagi kepada anak-anak dia yang tertentu. Sulaiman Al-Raji masih hidup, kan? Sulaiman Al-Raji masih hidup. Jadi harta dia, kan, dia punya kebun, dia punya share, dia punya apa semua, kebun wakaf dia antara yang terbesar di Arab Saudi. Kebun wakaf Tamar, ya, antara yang terbesar di Arab Saudi, milik Sulaiman Al-Raji. Masih hidup, dia sekarang masih hidup, dia dah bagi semua sampai sekarang dia dah tak ada harta, zero. Dia tak ada harta, zero, ya. Boleh ke dia nak bagi harta dia kepada anak dia, kepada dia nak bagi sekarang? Boleh. Sebab apa? Sebab dia masih hidup. Penguasaan harta dia. Suka hati dia lah dia nak bagi siapa. Saya bukan marah, saya passionate. Sebab apa? Sebab kesilapfahaman ni dalam masyarakat ni masih banyak lagi, kan? Dia masyarakat kata hibah berlaku selepas mati. Tak boleh brain, penat cerita, ya, tak faham, ya. Hibah berlakunya semasa hidup. Hibah kuat kuasanya semasa hidup. Atas sifatnya dia berlaku semasa hidup. Minta maaf lah, ada orang masuk macam-macam mesej pula dalam telefon saya. Dah macam bunyi riang-riang pula. Okey, hibah berlakunya semasa hidup.
Bila semasa hidup, maknanya suka hati dia nak bagi siapa? Suka hati dia nak bagi banyak mana pun. Sulaiman Ar-Raji dah bagi semua sampai tak ada harta dah. Kan? Tak ada masalah sebab harta dia semasa dia hidup, suka hati dia nak bagi siapa. Ya. Jadi penerima hibah sesiapa saja pun boleh. Kalau wasiat, penerimanya adalah bukan waris. Pedulikan bunyi riang-riang tadi tu, dia terperangkap dalam handphone saya. Kan? Kalau wasiat hanya boleh beri kepada bukan waris. Kalau wasiat beri kepada waris, macam mana? Kan? Ini semua pengaruh sebab tengok cerita Sulaiman Akhlaqan lah. Kan? Sulaiman Akhlaqan. Kalau wasiat tu diberi kepada waris, maknanya wasiat tu diberi kepada pihak yang menerima harta pusaka. Contoh, saya buat wasiat, saya hibah kepada anak sulung saya, harta saya. Anak sulung saya adalah waris saya mengikut hukum faraid. Dia menerima harta pusaka saya mengikut hukum faraid. Saya buat wasiat semua harta saya dihibahkan kepada anak sulung saya. Contoh, ya. Wasiatkan semua pada dia. Kan? Dalam masa yang sama, waris saya mengikut hukum faraid, ada isteri saya, ada 2 anak saya yang lain, ada ibu saya, ada adik-beradik saya. Sebab saya ni tak ada anak lelaki, saya cuma ada anak perempuan. Jadi adik-beradik saya ada bahagian kerana ayah saya dah lama meninggal dunia. Ya. Jadi ada, minta maaf lah, ni apalah ni, macam-macam mesej orang hantar ni kan. Saya buat wasiat, saya bagi pada anak saya. Anak saya adalah waris saya mengikut hukum faraid. Selain daripada anak saya ada waris lain. Saya ada isteri, saya ada dua orang lagi anak perempuan saya ada ibu saya, dan saya ada 4 adik-adik lelaki saya. Ya, maknanya ini adalah orang yang berhak ke atas harta pusaka saya semua. Saya buat wasiat kepada adik saya selepas saya mati. Kena ingat wasiat kuat kuasa selepas mati. Ingat betul-betul. Hibah kuat kuasa semasa hidup. Ya. Jadi saya buat wasiat kepada dia. Ya Allah, banyak betul lah mesej ni masuk. Tak apalah. Musim-musim PKP ni memang ramai orang hantar mesej macam-macam. Saya mati. Kan? Saya mati. Nak dilaksanakan wasiat ini selepas saya mati. Maka di kalangan isteri saya, 2 anak perempuan saya, mak saya dan 4 adik lelaki saya tadi ni, 8 orang ni, selain daripada dia, ada 8 orang lain yang merupakan waris saya mengikut hukum faraid. Ya, waris-waris saya semua yang lain kata, mana boleh Kak Long Sakinah anak sulung dapat semua harta pusaka, kami pun tak, bahagian kami mengikut hukum faraid. Sebaik saja ada waris yang menentang, maka wasiat itu batal. Ya. Oh iyalah Kem, tak apalah Kem, dah jalan ni tak apalah. Best juga ada bunyi riang-riang kat dalam handphone ni. Dia ambilkan stokin, sejuk pula tapak kaki ni. Kan? Maklumlah dalam studio kan, studio ni. Sejuk tapak kaki. Saya buat wasiat. Wasiatkan semua harta saya kepada anak sulung. Bila lepas saya mati, antara 8 orang waris saya yang lain tadi, selain daripada anak sulung, ada 8 orang lain. Antara 8 orang ni ada yang tidak berpuas hati dan mereka tidak setuju dengan wasiat itu. Bila mereka tidak bersetuju, maka wasiat itu batal. Ya, wasiat itu batal dan harta itu diagihkan mengikut hukum faraid. Hari ini dalam industri, tuan-tuan dan puan-puan, saya jumpa banyak lagi wasiat kepada waris. Ya, wasiat kepada anak, wasiat kepada isteri. Saya jumpa banyak dalam industri hari ini. Dan bila saya tanya, orang tanya saya, bila saya ceramah kat mana-mana, orang tanya, habis tu kalau wasiat tak berkuat kuasa, kenapa kita buat wasiat? Apa perlu kita buat wasiat? Saya tanya balik, siapa suruh buat wasiat? Kalau kita ada hasrat nak membahagikan harta kita kepada sesiapa yang kita kendaki, yang kita kena buat ialah hibah. Kerana hibah tu dia tidak ada had. Nak bagi suami boleh, nak bagi isteri boleh. Cuma dia adalah perbincangan dari segi hukum syaraknya yang menarik. Bagaimana hibah ni nak diberikan. Yang tu kita tak cover pada hari ni lah. Hari ni kita cover perbandingan antara wasiat dan hibah. Jadi kalau saya hendak, betul saya hendak bagi semua harta saya kepada anak saya, maka apa yang saya perlu buat ialah saya perlu buat hibah. Ya, sebab hibah tu kuat kuasanya masih hidup.
Jadi seolah-olah macam saya telah melepaskan semua harta saya semasa hidup kepada anak saya yang seorang ni. Tapi tentulah macam saya sebut, ada perbincangan syarak yang lain tentang kewajaran saya memberi hibah sebab kepada seorang, sebab Rasulullah dah pesan pada kita bahawa sunat untuk hibah itu disamaratakan. Ya, dia ada perbincangan yang lain kat situ. Ya, saya hari ni saya cuma bagi perbezaan di antara wasiat dan hibah saja. Ya, baik. Jadi maknanya kat situ, sebab yang ini kita bincang daripada apa yang kita dah sebut awal-awal tadi, iaitu siapa yang boleh menerima hibah. Ya, siapa saja kalau hibah, siapa yang boleh terima. Kalau hibah, siapa saja. Kalau wasiat, bukan waris saja. Jadi kalau saya buat wasiat, dalam wasiat saya sebut 1/3 daripada harta pusaka saya wasiatkan kepada Masjid An-Nur. Contoh, Masjid An-Nur adalah bukan waris saya mengikut hukum faraid, maka 1/3 itu berkuat kuasa. Ya. Tapi kalau saya kata semua wasiat saya, semua harta saya wasiatkan kepada anak sulung saya, maka waris-waris yang lain berhak untuk menuntut bahagian mereka. Yang 1/3 tadi tu, kalau disahkan oleh mahkamah syariah, maka ia akan berkuat kuasa. Ya. Jadi itu siapa yang boleh terima. Kemudian jumlah yang diberi berapa? Tadi pun saya dah sebut. Kalau wasiat maksimum 1/3 saja. Kalau bukan hibah, dia tiada had. Ya, kenapa dia tiada had? Sebab diberikan semasa hidup. Okey. Kalau wasiat, ni cerita dia panjang ni. Kita semakin lama semakin teknikal, ya. Macam saya sebut, saya tak nak terlalu terperinci hari ni. Mungkin kita boleh sambung lagi discussion yang kedua, iaitu tajuk yang sama antara wasiat dan hibah, the conclusion, kan. Sebelum ni hibah takaful, the conclusion, kan. Ini wasiat dan hibah, the conclusion. Ya, hibah, bidang kuasa untuk menentukan hibah itu sah atau tidak dari segi undang-undang adalah mahkamah syariah. Inilah yang saya sebut awal-awal tadi. Ya, bukan arifin yang menentukan hibah itu sah, bukan Ali, bukan Abu, bukan Mamat, bukan siapa-siapa pun. Yang menentukan hibah itu sah atau tidak ialah mahkamah syariah. Bagaimana pula mahkamah syariah menentukan hibah ini sah atau tidak? Mahkamah syariah melihat kepada rukun dan syarat, ya, pemberi, penerima, harta, sirah dan khobat, yang mana semua benda ni mesti berlaku semasa hidup. Kalau wasiat, kan, pun ada rukun juga, ya, tetapi qabul dan khobatnya berlaku selepas mati. Ijabnya berlaku semasa hidup. Itu perbezaan, ya. Jadi sekarang ni saya nak go technical sikit, ya. Sekarang pukul 12. Boleh lagi kot? Boleh. Syikin, Ustaz Fazli. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Selamat datang ke sesi FB Live ni, ya. Kalau ada tersilap fakta, Ustaz tegur, ya. Okey, kita nak cerita tentang wasiat. Wasiat ni, tuan-tuan, sebenarnya dia ada dua benda. Satu ialah wasiat yang melantik wasi. Satu lagi ialah wasiat yang menyatakan tentang agihan, 1/3 agihan. Okey, kita kena faham satu perkara. Wasiat yang melantik wasi ni, bidang kuasanya kuat pada mahkamah sivil atau undang-undang sivil. Agihan, kalau dalam wasiat tu sebut, saya dengan ini melantik pihak sekian sebagai wasi, maka bidang kuasa ni yang kuat ialah di mahkamah ataupun undang-undang sivil. Kalau disebut, saya dengan ini mewasiatkan 1/3 harta pusaka saya kepada Pusat Tahfiz An-Nur, maka bidang kuasa tu adalah bidang kuasa mahkamah ataupun undang-undang syariah. Ni yang buat orang kita selalu keliru ni. Sebab kita duk cerita pasal rukun berwasiat itu, hukum berwasiat itu wajib, ya, wajib. Ini berat ni, ya, sebab kalau hukumnya wajib, kalau tak buat maknanya berdosa, kan. Macam-macam orang lah kita dengar bagi macam-macam pandangan lah, kan. Hukum berwasiat wajib sebab diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 180. Ini nak jawab sambil-sambil jalan, sambil kita menuju ke arah itu, ya, kita nak menjawab persoalan yang orang sebut tentang hukum berwasiat itu wajib, kan? Betul ke tak betul hukum berwasiat itu wajib? Ya, wajib berwasiat. Ya, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiatul liwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 180, yang mana mengatakan bahawa dia
orang yang berhujah bahawa buat wasiat wajib, kalau tak buat wasiat haram, berdosa hukumnya. Ada ni orang dalam pasaran ni ada. Ustaz Fazli yang sedang menonton ni pun tahulah, Ustaz Fazli yang tahu orang yang paling awal menjawab tentang perkara ni. Hukum berwasiat wajib berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan ke atas kamu apabila ada di antara kamu didatangi tanda-tanda kematian, maka ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara makruf. Ya, yang ini pun dah dijawab oleh banyak pihak. Tapi masih lagi saya dengar ada pihak yang nak mempromosikan wasiat ni. Dia cerita tentang hukum berwasiat ini wajib kata dia, tak buat berdosa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Ya, sebenarnya ayat itu sudah pun dinasahkan apabila kemudiannya turun tentang ayat-ayat faraid. Ya, surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 tu. Ya. Jadi hukum berwasiat wajib itu sebenarnya sudah dinasahkan, sudah dibatalkan apabila turunnya ayat-ayat mawaris yang berkenaan tentang hukum faraid. Ya, telah pun dibatalkan. Ironinya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang keluar kan bercerita tentang hukum wasiat ini wajib, hukum wasiat wajib, hukum wasiat wajib, hukum wasiat wajib, bila dia promote dekat orang, lepas tu orang pun kata okey wajib, sekarang saya nak buat wasiat. Okey, buatlah wasiat yang melantik wasi. Itu ironi dia. Kan? Dia cerita pasal wasiat wajib. Dalam tadi Al-Baqarah kata, hendaklah kamu berwasiat, kalau kata dia pegang ayat tu, ya, berwasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat secara makruf. Kalau dia pegang betul ayat tu, maknanya wasiat dia mestilah sebut tentang pembahagian wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Tapi dia sebut, dia bawa surah Al-Baqarah ayat 180 tu wajib, tak buat dosa, dan bila orang tu buat, bila orang yang mendengar ni kata okeylah, sekarang saya nak buatlah wasiat yang melantik wasi. Yang mana dalam wasiat tu disebut, saya dengan ini melantik pihak sekian-sekian ni sebagai wasi atau pentadbir harta pusaka saya. Ironi tak tuan-tuan? Ya? Dia pegang ayat Quran. Awal tu dia pegang ayat Quran. Surah Al-Baqarah ayat 180. Kan? Wasiat secara baik kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat. Tapi bila dia buatkan wasiat untuk orang tu, dia suruh lantik syarikat ataupun pihak-pihak ni sebagai wasi. Ironi tak tuan-tuan? Ironi kan? Sebab apa? Sebab wasiat yang melantik wasi, ya, wasiat yang melantik wasi jelas jatuh di bawah Mahkamah Sivil dan juga Undang-Undang Sivil. Now, siapa Mahkamah Sivil dan Undang-Undang Sivil yang berkaitan ni, ya? Yang berkaitan ialah kita kena faham bidang kuasa dulu. Yang berkaitan ialah yang pertama, pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil bagi harta di bawah RM 2 juta, harta alih dan juga harta tak alih. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan meninggal dalam keadaan harta nilai kurang daripada 2 juta, ada harta tak alih, ada rumah, ada tanah, ya, maka kes tuan-tuan akan dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Ini saya nak kaitkan dengan wasiat yang melantik wasi tadi. Yang kedua ialah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil ni ialah bagi harta bernilai lebih daripada 2 juta, harta alih atau harta tak alih, atau harta alih plus harta tak alih. Asalkan dia 2 juta ke atas, maka dia pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Yang ketiga ialah bidang kuasa yang ada ialah bidang kuasa Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad selain daripada syarikat amanah, Amanah Raya Berhad ni dia special sebab dia boleh bertindak sebagai wasi, dia juga boleh bertindak sebagai mahkamah, ya. Kurang daripada 600,000 harta alih saja, maka pergi kepada Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad boleh mengeluarkan arahan ataupun akuan, ya, pembahagian sebagai mahkamah. Mereka boleh jadi mahkamah bagi orang yang ada duit tunai je 100,000. Boleh pergi Amanah Raya boleh selesaikan sebagai mahkamah, ya. Jadi ini adalah bidang kuasa agensi-agensi yang berkenaan, dan kita masuk juga bidang kuasa mahkamah syariah, perkara-perkara yang berkaitan tentang hukum syarak, ya. Jadi kita masuk juga. Jadi kita nak kena faham. Ini perbincangan hari ini memang heavy sikit tuan-tuan. Heavy sikit, ya. Kita nak balik semula kepada cerita asal tadi. Pihak-pihak yang mempromosikan wasiat, buatlah wasiat, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, didatangi kematian, maka hendaklah kita membuat wasiat. Bila orang nak buat wasiat, orang pun buat wasiat, ya. Bila orang tu buat wasiat wasi. Saya dengan ini melantik wasi.
Tak ada kaitan pun wasiat yang melantik wasi ni dengan surah Al-Baqarah ayat 180 tadi yang dia promosikan. Tak ada kaitan langsung. Ya, tapi orang tak perasan. Jadi orang pun buat wasiat yang melantik wasi. Now, dengar baik-baik. Cantik. Ini benda yang sangat jarang diceritakan dalam seminar umum kerana dia agak sensitif. Ya. Tapi untuk pengetahuan, saya ceritakan serba sedikit. Cerita dia panjang, tapi saya ceritakan serba sedikit lah. Saya membuat wasiat. Saya membuat wasiat sebab apa? Sebab orang yang datang jumpa saya ni, orang yang bawa surah Al-Baqarah ayat 180 ni, wajib buat wasiat, wajib buat wasiat. Saya pun, oh jelah, wajib. Kalau tak buat nanti kan berdosa pula, kan? Jadi saya pun buatlah wasiat. Dia tolong saya buat wasiat. Jadi dalam wasiat saya ada sebut, saya dengan ini melantik pihak so and so sebagai wasi dan pentadbir harta pusaka saya. Saya dah buat wasiat. Jadi dalam hati saya lega, alhamdulillah, saya telah menjalankan kewajipan membuat wasiat berdasarkan kewajiban berbuat wasiat surah Al-Baqarah ayat 180. Selesai. Tanpa saya mengetahui bahawa sebenarnya surah Al-Baqarah ayat 180 tu cerita pasal berwasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Tapi wasiat yang saya buat tak cerita pun wasiat kepada kaum ibu bapa dan kaum kerabat. Wasiat yang saya buat ni dengan bantuan nama Allah ni adalah melantik syarikat so and so atau siapa sebagai wasi saya. So, wasiat saya ialah wasiat yang melantik wasi. Kan? Itu wasiat yang saya buat. Hamba Allah ni tolong. Ya? Dia cerita Al-Baqarah tadi. Okey, saya pun buat wasiat yang melantik wasi. Jadi, saya pun melantik pihak sekian-sekian sebagai wasi. Saya mati. Harta pusaka saya bila dicampur-campur, tiba-tiba dia dapati dia kurang daripada 2 juta. Kebanyakan daripada kita memang harta kita macam tu lah kan. Kurang daripada 2 juta. Bila dia kurang daripada 2 juta, ada harta ta'alih. Bila dia kurang daripada 2 juta, maka harta saya bidang kuasanya ialah pejabat pusaka kecil. Kenalah pergi ke pejabat pusaka kecil. Waris-waris saya pun pergi isi borang ke pejabat pusaka kecil. Kena ingat waris mengikut hukum faraid semua orang berbeza. Waris saya tadi saya dah sebut, waris saya ada 9 orang. Siapa waris saya bila saya mati? Isteri saya seorang, 3 orang anak saya, anak perempuan, ibu saya, sebab saya tak ada anak lelaki, ibu saya dan 4 adik lelaki saya. Waris saya ada 9 orang. Pergilah ke pejabat pusaka kecil untuk bicara kuasa, kan? Selesaikan isi borang permohonan apa benda semua. Lepas tu selesaikan pergi bicara kuasa. Dalam bicara kuasa, saya ada wasiat tadi, ingat awal-awal saya dah kata saya dah ada wasiat. Saya lantik isteri saya sebagai wasi. Dalam ni saya bagi contoh lah, dalam wasiat saya sebut saya dengan ini melantik isteri saya sebagai wasi dan pentadbir harta pusaka. Pergi ke pejabat pusaka kecil. Bila pergi ke pejabat pusaka kecil, maka bincang, tiba-tiba adalah seorang adik saya angkat tangan, tuan, saya tak setujulah kakak ipar saya ni jadi wasi, kan? Saya tak setujulah dia jadi wasi. Padahal saya dah ada wasiat yang melantik wasi ni tadi. Tuan, ni kes dekat pusaka kecil. Tuan, saya tak setujulah dia ni jadi wasi. Kakak ni jadi wasi, saya tak setuju. Okey, jadi pejabat pegawai pusaka kecil pun kata, okey, kamu tak setuju ya? Okey, kalau kamu tak setuju, ni melantik wasi ni. Kalau kamu tak setuju, abang dah lantik kakak sebagai wasi. Kamu semua tak setuju. Okey, tak apa. Kita letak dulu dokumen wasiat ni ke tepi, kita bincang baik-baik lah siapa yang kita nak lantik jadi pentadbir. Ya, sampai yang kita nak lantik. Sebab dekat pejabat pusaka kecil dia tak ada istilah wasi ataupun ni, dia ada istilah pentadbir. Siapa yang kita nak lantik jadi pentadbir harta pusaka? Bincang baik-baik. Ya, bincang baik-baik. Cuba bincang, tak dapat kata sepakat. Sebab isteri saya kata, suami saya dah lantik saya sebagai wasi lah, kan? Kenapa pula adik-beradik lain tak setuju? Adik-beradik lain kata, kami tetap tak setuju juga, kan? Gaduh lah depan pegawai pusaka kecil. Pegawai pusaka kecil pun pening. Kat luar ada lagi 13 kes menunggu dia, kan? Pegawai pusaka kecil pun pening. Pegawai pusaka kecil kata, okey lah, macam ni lah. Kalau kita tak boleh dapat persetujuan tentang siapa nak lantik wasi, ya, pegawai pusaka kecil ada beberapa pilihan. Pilihan pertama ialah dia boleh lantik wasi yang difikirkan bersesuaian. Itu satu, ya. Wasi yang difikirkan. Ini pada peringkat pusaka kecil. Dia boleh lantik wasi yang difikirkan sesuai. Yang memohon isteri saya. Jadi dia pun cakap, okey lah, kerana yang pemohon ni isteri, maka kita tetapkan isteri ni lah sebagai pentadbir harta pusaka, ya. Tetapi adik-beradik saya tetap tak setuju juga. Kami tak setuju juga, tuan. Okey, kalau tak setuju macam ni lah, pergilah bawa kes ni ke mahkamah syariah untuk diputuskan. Ya, wasiat, sebab ada wasiat yang melantik wasi, pergilah ke mahkamah syariah untuk diputuskan. Isteri saya dengan adik-adik saya pun
appoint lawyer masing-masing, pergilah ke mahkamah syariah untuk putuskan tentang wasiat yang melantik wasi tadi, ya. Wasiat yang melantik wasi tadi boleh pergi ke mahkamah syariah, ya. Mahkamah syariah akan tengok balik provision di dalam enactment-enactment yang berkaitan, ya. Dan untuk pengetahuan kita semua, enactment berkaitan tentang perlantikan wasi bagi negeri-negeri yang di Malaysia, negeri yang sudah pun ada enactment wasiat: Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Kelantan, Sabah. Negeri-negeri yang sudah pun ada enactment wasiat. Di dalam enactment wasiat itu, ya, tidak ada peruntukan ataupun provision tentang perlantikan wasi. Yang ada ialah kuasa Baitumal Negeri untuk dilantik sebagai wasi. Itu ada. Tetapi kuasa melantik isteri individu sebagai wasi, kuasa pengesahan itu tidak ada dalam provision dalam enactment. Jadi dia timbul satu isu besar kat situ. Mahkamah syariah boleh sahkan ke tidak wasiat yang melantik wasi? Sebab pejabat pusaka kecil memang dia akan hantar ke mahkamah syariah, dia tak hantar ke mahkamah tinggi sivil, dia hantar ke mahkamah syariah, ya. Jadi ada kuasa atau tidak? Jawapannya tidak ada bidang kuasa. Habis tu, kalau tak ada bidang kuasa macam mana? Dekat sinilah peningnya bila kita lihat tentang perlaksanaan undang-undang itu. Jadi wasiat yang melantik wasi ni, kalau di kes dibicarakan di pusaka kecil, sebenarnya dia tidak ada bidang kuasa kerana ia perlu diputuskan oleh mahkamah syariah. Kecuali pegawai pusaka itu membuat keputusan, dan keputusan pegawai pusaka itu dipersetujui oleh waris. Ya, pegawai pusaka kata, kita duk gaduh-gaduh pasal wasi ni macam ni lah, kita lantik je lah isteri sebagai pemohon ni untuk menjadi pentadbir. Sebab kalau isteri ni tidak amanah dengan urusan dia sebagai pentadbir, maka waris-waris lain boleh memohon untuk menukar pentadbir, kan? Jadi pegawai pusaka boleh buat keputusan itu. Kalau waris-waris mengata okey lah, kita setujulah dengan keputusan pegawai pusaka, okey, dah lah, selesai. Ya, isteri itu dapatlah jadi pentadbir. Tapi kalau waris-waris berkeras juga, tak hendak juga, maka dia kena pergilah ke mahkamah syariah untuk putuskan. Masalahnya di mahkamah syariah tidak ada provision pengesahan wasi individu ini di dalam enactment wasiat. Kalau enactment wasiat dan terperinci pun tak ada, enactment pentadbiran keluarga Islam lagi tak ada. So mahkamah syariah pun macam mana nak putuskan ni? Bidang kuasa tak ada, kan? Sebab dia kena tengok balik kepada bidang kuasa, ya. Jadi apa cerita pula kes macam tu? Maka tergantung-gantunglah kes macam tu, ya. Tetapi kalau saya mati, saya dah lantik isteri saya sebagai wasi, maka harta saya 2 juta ke atas, maka kes saya dibicarakan di mahkamah tinggi sivil. Kes saya tak pergi pejabat besar kecil sebab harta saya 5 juta. Kes saya pergi ke mahkamah tinggi sivil. Bila pergi mahkamah tinggi sivil, ditunjukkan kepada mahkamah tentang wasiat yang melantik wasi, maka mahkamah tinggi sivil akan meluluskan permohonan tersebut. Kalau kata ada adik-beradik saya tak setuju, Yang Arif, kami tak setujulah kakak ni dilantik sebagai wasi, ni mahkamah tinggi sivil. Mahkamah tinggi sivil, yang tadi saya cerita pejabat besar kecil. Mahkamah tinggi sivil, Yang Arif, kami tak setujulah kakak ni jadi wasi. Kalau kamu tak setuju, kamu kena hujahkan kepada mahkamah kenapa kamu tak setuju kakak ni sebagai wasi, kan? Sebab mahkamah tinggi sivil dia pakai wasi. Wasi ialah eksekutor. Mahkamah tinggi-tinggi dia pakai wasi. Pejabat besar kecil tadi dia pakai istilah pentadbir je, dia tak ada istilah wasi, ya. Mahkamah tinggi sivil dia pakai wasi, eksekutor ataupun pentadbir, administrator, dia pakai tu, ya. Jadi wasiat saya di mahkamah tinggi sivil melantik isteri saya sebagai wasi berkuat kuasa mengikut undang-undang. Wasiat saya melantik isteri sebagai wasi di pejabat pesaka kecil hanyalah bersifat sebagai panduan saja. Kalau waris saya setuju, on jalan. Kalau waris saya yang 9 orang ni tadi tak setuju, dia nak fight all the way, maka kena pergi ke mahkamah syariah. Sampai mahkamah syariah, masalahnya pula mahkamah syariah tak ada bidang kuasa. Pening, tuan-tuan, kan? Kita yang terlibat dalam bidang ni pun sebenarnya pening, ya. Jadi wasiat yang melantik wasi ni sebenarnya bagi kes di pejabat besar kecil, dia tidak berkuat kuasa kecuali kalau dipersetujui. Tapi itulah, ada orang cerita dengan saya, kes arwah ayahnya dalam RM500,000 saja. Ada tanah, ada satu kes ni saya jumpa. Panas lah pula dah ni kan. Tadi pakai stokin, kan? Konon-kononnya sejuk, jadi macam panas pula berpeluh, kan? Jadi kes arwah ayah saya, hartanya RM500,000 je. Kenapa pula peguam ni bawa pergi ke mahkamah tinggi sivil?
Sepatutnya ada tanah, sepatutnya pergi pejabat besar kecil, tapi peguam ni bawa pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Kenapa? Kata dia kan. Saya pun tak tahulah juga apa sebab. Tapi bila dikorek cerita dia, okey, sebab apa? Sebab Mahkamah Tinggi Sivil sebenarnya walaupun tadi kita sebut bidang kuasa dia harta 2 juta ke atas saja, tetapi di dalam peraturan ada ditetapkan bahawa apa saja harta yang bernilai 60,000 ke atas boleh dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil. Terserahlah kepada pendaftar dia nak terima ke tidak kes itu. Ada pendaftar yang terima, ya. Jadi 500,000 dia pergi Mahkamah Tinggi Sivil, dia nak dapatkan grant of probate, memang boleh dapat, tak ada masalah. Ya, tetapi bila kita kes yang sepatutnya dibicarakan di pejabat besar kecil dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil, maka dekat situ ada faktor kos. Sebab apa? Sebab Mahkamah Tinggi Sivil kita kena guna peguam. Waris tak boleh pergi direct. Pejabat besar kecil, waris boleh pergi direct. Jadi ada faktor kos dekat situ, ya. So itu adalah wasiat yang melantik wasi. Jadi yang dibuat oleh banyak pihak kat luar sana, buatlah wasiat ialah wasiat yang melantik wasi. Yang dekat luar sana, saya boleh berani jamin 95% wasiat yang ada dekat luar sana ialah wasiat yang melantik wasi, yang mana bagi orang yang hartanya 2 juta ke bawah, ya, dan kesnya dibicarakan di pejabat besar kecil, ya, wasiat ini sebenarnya tidak berkuat kuasa kecuali dipersetujui oleh waris. Dia boleh jadi panduan, tapi dia bukan sesuatu yang mengikat. Tapi kalau orang yang ada wasiat yang melantik wasi dan hartanya 2 juta ke atas, kesnya dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil, wasiat itu akan berkuat kuasa. Wasiat yang melantik wasi. Ini kita nak kena faham dengan jelas. Ramai orang tak faham benda ni, ya. Yang keduanya ialah wasiat yang bercerita tentang agihan. Yang ini memang mahkamah syariah. Kalau dalam wasiat tu ada sebut, saya dengan ini berwasiat 1/3 harta pusaka saya kepada siapa-siapa, yang tu akan pergi kepada mahkamah syariah. Dan dia balik kepada prinsip asal yang saya sebut tadi, iaitu sekiranya wasiat itu diberikan kepada bukan waris pada takat 1/3, mahkamah syariah boleh meluluskan wasiat tersebut. Sebab itu memang paralel, ya, selari dengan peruntukan dalam elemen wasiat negeri-negeri yang ada tadi tu, ya. Dan juga demikian hukum syarak pun begitu. Walaupun ada perbincangan lain lah. Hari ni saya minta maaf lah, hari ni saya tak nak cerita terlalu ilmiah sangat, ya. Ini pun saya rasa dah ilmiah dah tentang, ya, saya ilmiah lah, tentang wasiat yang melantik wasi tadi tu pun dah ilmiah lah. Walaupun cuba tak nak cerita ilmiah sangat, ya, supaya orang mudah faham, ya. Jadi kalau wasiat tu cerita tentang peruntukan kepada rumah anak yatim, kepada pusat tahfiz dan sebagainya, maka setakat 1/3 mahkamah syariah boleh luluskan. Tapi kalau lebih daripada 1/3, kena dapat kebenaran daripada waris-waris yang lain kerana dia memakan bahagian waris lain, ya. Kalau wasiat itu pula kepada waris, ya, kepada anak, kepada isteri wasiat tu, maka dia perlu juga dapat kelulusan ataupun kebenaran daripada semua waris mengikut hukum faraid. Kalau ada waris yang tak setuju, maka bahagian waris yang tidak setuju itu mengikut hukum faraid wajib diberikan. Sebab itu memang dia punya, kerana wasiat kuat kuasa selepas mati. Nampak? Dah tinggal 140 orang aja dah. Kan? Sebab pening, kan? Cerita-cerita teknikal ni lapar, pergi ke dapur kejap ambil kerupuk, kan? Cerita-cerita teknikal ni haus, pergi ke dapur kejap buat kopi, kan? Naik balik 151, dah ambil kopi lah tu. Ya. Okey, itu tentang wasiat. Okey, saya nak menjawab persoalan. Ya, saya nak menjawab soalan. Ada lagi tak yang saya nak cerita? Ya, tengok ni, ya. Jadi tadi saya dah cerita tentang kedudukan wasiat melantik wasi, kan? Saya dah cerita, kan? Saya ulang balik. Wasiat melantik wasi bagi kes 2 juta ke bawah dibicarakan di mahkamah, di pejabat pesaka kecil. Wasiat yang melantik wasi itu hanya bersifat sebagai panduan sahaja. Dia tidak berkuat kuasa kecuali kalau waris-waris bersetuju dengan panduan itu, ya. Wasiat yang melantik wasi bagi kes Mahkamah Tinggi Sivil 2 juta ke atas, ia berkuat kuasa mengikut undang-undang. Orang pun pening, apalah susah apa benar ni, kan? Tak ada. Saya pun duduk dalam macam-macam aktiviti, ya, dalam memberikan cadangan penambahbaikan undang-undang ni apa semua ni. Kita orang pun pening, kan? Kalau kita pening, orang kebanyakan orang biasa ni, masyarakat awam ni lagi pening lah. Banyak soalan nak jawab. Setakat ni clear, Setakat ni clear, Semua orang clear, Jadi wasiat yang melantik wasi tu, sebab itulah ada pihak-pihak yang walaupun yang macam cerita saya tadi tu, walaupun harta si mati ni cuma 500,000, sepatutnya dia pergi pejabat besar kecil.
tapi telah dilantik wasi so and so. Jadi dia hendak pelantikan wasi tu buka puasa, dia pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Tapi bila dia pergi Mahkamah Tinggi Sivil, fee dia berbeza lah, sebab ada perkhidmatan yang lebih banyak perlu diberikan untuk kes Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi fee dia jadi lebih mahal, ya. Tu yang kadang-kadang kita nak buat wasiat ni, kita kena tengok balik surah Nisa ayat yang ke 12, ya, min ba'di wasiyatin yusi biha audainin ghaira mudar. Hendaklah kamu membuat wasiat, ya. Wasiat ni ditolak dulu, ya, hutang dan sebagainya. Dan hendaklah kamu pastikan bila kamu buat wasiat ni tidak memudaratkan waris. Itu nak kena tengok tu, ya. Okey. Banyak soalan. Soalan ni semua daripada perunding WhatsApp shop je korang ni, kan. Okey, Umi Yusof dan Cik Azmi, kalau kurang dari 2 juta pusaka kecil, boleh tak buat rayuan ke Mahkamah Tinggi Sivil sekiranya pelantikan wasi tak dipersetujui? Kalau kurang daripada sebenarnya inilah yang berlaku saya sebut tadi. Kes 500,000 pun dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil. Kenapa? Kerana dia hendak pelantikan wasi tadi berkuat kuasa. Kalau ikut pejabat pusaka kecil, ini saya dah sahkan dengan pejabat pusaka kecil sendiri. Prosedur di pejabat pusaka kecil sekiranya ada wasiat, ya. Sebab apa? Sebab tafsiran harta pusaka kecil Seksyen 3 ke tak silap saya, Seksyen 3 ke Seksyen 2, tafsirannya mengatakan bahawa harta yang dibicarakan di pejabat pusaka kecil ialah yang mempunyai harta tak alih, harta alih dan tak alih, atau harta alih saja di bawah nilai RM 2 juta dan tidak berwasiat. Jadi tafsiran itu tidak berwasiat tu sebenarnya dia merujuk kepada orang bukan Islam saja. Kalau orang bukan Islam, non-Muslim mati tak ada wasiat yang membagi-bagikan harta, kan? Maka kes tu dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Tapi kalau orang non-Muslim mati ada wasiat, dalam wasiat disebut harta bagi macam ni, pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi bagi orang Islam, wasiat itu tafsirannya, bidang kuasanya ialah hantar kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Okey. Dan kena ingat, ya, enactment wasiat Wills Act 1959 Seksyen 3 ke 4? 3 kalau tak silap saya, menyebut bahawa akta wasiat 1959 ini tidak terguna pakai bagi orang yang menganut agama Islam, sebab orang yang menganut agama Islam balik semula kepada hukum syarak. Kena ingat, so jangan pandai-pandai promote akta wasiat for non-Muslim exclusively. Muslim tak kira, Muslim kita balik semula kepada hukum syarak, ya. Puan Nurfida tanya, bolehkah waris cabar wasiat untuk bukan waris? Boleh, kalau dianya lebih daripada 1/3. Kalau dia kurang daripada 1/3 pun boleh juga. Tapi chances are, peluangnya kalau dia kurang daripada 1/3, contoh wasiat kepada Masjid An-Nur 1/3, waris nak cabar, boleh. Waris boleh cabar dari segi kewarasan, akal fikiran orang ni masa buat wasiat, waras ke tak waras. Jadi dia kena ada bukti-bukti lain lah. Tapi dari segi peruntukannya, kalau dia kurang daripada 1/3, maka wasiat tu akan berkuat kuasa. Kalau lebih daripada 1/3, dia boleh cabar. Kalau contoh dia bagi setengah, ya, Mahkamah Syariah akan bawa ke Mahkamah Syariah akan memutuskan, ya. Tapi saya tak boleh cakap bagi pihak Mahkamah Syariah lah, sebab setiap kes adalah unik dan berbeza-beza. Tapi ikut panduan umumnya akan diluluskan kes untuk wasiat bagi bukan waris sekiranya ia di bawah kadar 1/3. Kalau lebih 1/3 tu, maknanya mahkamah akan putuskan setakat 1/3 saja, ya. Farhana, boleh tu aja explain tentang tanggungjawab pemegang amanah dan otoritinya. Pemegang amanah, okey. Sesi hari ni kita tak sentuh pasal pemegang amanah. Kita sentuh tentang pentadbir, ya, sebab wasiat yang melantik wasi saya cerita tadi tu ialah berkenaan tentang pentadbir. Pentadbir bagi kes besar kecil, probator ataupun wasi bagi kes executor bagi kes di Mahkamah Tinggi Sivil, dan juga administrator bagi kes di Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, apa beza executor dengan administrator di Mahkamah Tinggi Sivil? Dekat pejabat besar kecil clear, dia ada pentadbir je, dia tak ada benda lain lah, dia tak ada probate ke apa ke tak ada. Dia ada pentadbir je, pelantikan pentadbir, dan pelantikan pentadbir tu ada dalam surat kuasa mentadbir, ya, yang dikeluarkan oleh pejabat besar kecil. Mahkamah Tinggi Sivil pula dia akan keluar dua dokumen. Satu dipanggil sebagai grant of probate, satu lagi dipanggil sebagai letter of administration. Grant of probate dikeluarkan atas nama executor, wasi. Dan mana Mahkamah Syariah dapat Mahkamah Tinggi Sivil dapat nama ni? Dalam wasiat melantik wasi yang dibuat oleh orang ni semasa dia masih hidup, ya. Tetapi kalau orang ni tak lantik siapa-siapa, isteri pergi mohon dekat Mahkamah
Tinggi Sivil untuk menjadi administrator pentadbir, maka dia akan keluarkan letter of administrator. Jadi itu perbezaan dia. Pemegang amanah ni kita cerita lain kali lah Farhanah. Bila kita cerita tentang pemegang amanah sahaja, yang ini kita cerita tentang pentadbir untuk harta pusaka sebab kita kaitkan dengan wasiat ya. Adakah wasiat semasa mardhal maut juga boleh terbatal? Okey. Mardhal maut, wasiat ni selagi masih hidup buatlah. Tak ada masalah ya. Selagi masih hidup buatlah wasiat ni, tak ada apa-apa sebarang kekangan. Yang kekangan yang kuatnya ialah kepada hibah. Hibah tidak boleh dibuat semasa mardhal maut. Sebab wasiat ini sifat dia kan tadi buatnya masih hidup, kuasanya selepas mati kan. Jadi semasa hidup nak buatlah, tak ada masalah. Sebab dia akan take effect selepas mati. Macam mana nak suruh mak ayah dan mak mertua faham hibah ni? Kenalah ajak dengar saya punya live FB. Sebab kalau anak cerita pasal hibah pada mak mertua, pada mak ni memang sensitif. Nanti orang tua ni kata, oh kau ingat aku dah nak mati lah, dalam kau bawa balik kampung bawa COVID-19 kan. Elok-elok duduk kat bandar, kau berebut-rebut pergi balik kampung bawa COVID-19, sekarang kau suruh aku bawa hibah pula kan. Lain pula cerita dia kan. Ataupun tunjukkan YouTube tentang ceramah-ceramah tentang hibah oleh ustaz-ustaz. Ramai ustaz-ustaz kat luar sana yang cerita tentang hibah ya, tunjukkan YouTube dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri nak cakap tu, nak kena berhati-hatilah. Saya faham. Saya banyak anak-anak yang tanya soalan ni, jadi saya faham memang jadi dilema kepada anak-anak ya. Mak ayah dan mak mertua saya masih hidup, ada bisnes, rumah, kereta dan tanah. Apakah yang saya perlu buat? Hibah atau wasiat? Balik semula kepada perbezaan hibah dan wasiat tadi. Perbezaannya ialah sekiranya dia nak bagi kepada sesiapa yang dia kenaki, mak atau ayah ni dia nak bagi kepada siapa-siapa yang dia kenaki, dan dia nak pembahagian itu berkuat kuasa, maka dia buatlah hibah. Tetapi kalau dia nak bagi kepada bukan waris, maka dia buatlah wasiat yang 1/3 tadi tu ya. Kalau dia ada harta lebih daripada 2 juta, kes dia dibicarakan dalam Mahkamah Tinggi Sivil, maka dibuatlah wasiat yang melantik wasi. Saya bukan kata orang yang harta bawah 2 juta jangan buat wasiat melantik wasi, sebab ada kebarangkalian harta kita sekarang bawah 2 juta, tapi kita tak mati hari ni, kita mungkin mati 10 tahun akan datang. 10 tahun harta tu sudah pun lebih daripada 2 juta. Jadi nak buat wasiat melantik wasi tu boleh, bukan tak boleh, tapi kena faham bahawa ia hanya berkuat kuasa bagi kes di Mahkamah Tinggi Sivil 2 juta ke atas. Haji Azhari tanya, minta uraikan penyeliaan wasiat dan pelantikan wasi yang dipromosikan oleh syarikat amanah secara percuma dengan syarikat amanah subsidiary. Apakah implikasi selepas berlaku kematian? Ini macam soalan perangkap ni. Musim-musim kuarantin ni nak menjawab, especially live ni, kena berhati-hati. Okey. Kita jawab dalam sesi tertutup WhatsApp shop lah nanti. Haji Azhari kita jawab dalam sesi tutup WhatsApp shop nanti. Puan Novida tanya, kalau wasiat pelantikan wasi itu di negeri yang belum ada enactment wasiat. Kalau yang ada enactment wasiat pun, wasiat yang melantik wasi itu bila dihantar ke pejabat ke Mahkamah Tinggi Syariah tak dapat disahkan, maka negeri yang tidak ada enactment wasiat nak disahkan wasiat yang melantik wasi tadi tu lagi susah. Ya, itu jawapan saya ya. Sebab wasiat melantik wasi ni, itu yang saya sebut tadi. Wasiat yang melantik wasi ni tadi, dia hanya berkuat kuasa bagi kes yang 2 juta ke atas dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau di pejabat besar kecil, dia tertakluk kepada persetujuan waris. Ya, jadi kalau tertakluk pada persetujuan waris, maknanya kenalah bincang baik-baik. Walaupun ada wasiat yang melantik wasi, tapi bincanglah baik-baik dengan waris. Kalau tidak, sebab kita kena faham pejabat besar kecil ni, saya banyak melalui proses pembicaraan di pejabat besar kecil. Mereka ni satu hari 12 kes, 13 kes. Jadi kalau waris bab melantik pentadbir pun tidak boleh bersetuju, kan, duduk gaduh gedebang, mereka tak boleh tunggu sampai waris habis bergaduh, kan, sebab dia dekat luar ada lagi 12 family sedang tunggu, kan. Jadi pegawai pesaka kecil ni kesian kerja dia tuan-tuan, kan. Saya tengok kadang-kadang makan tengah hari pun tak sempat,
kan, ada curi-curi masa untuk solat dengan pergi toilet dia, kan. Kesian tengok pegawai besar kecil ni, kawan-kawan kita kat pejabat besar kecil. Sebab itulah semua urusan koordinasi ni sepatutnya diselesaikan sebelum masuk ke bicara kuasa, supaya bila masuk bicara kuasa dia dapat settle dengan mudah. Jadi dia cepat, kan. Buka file, siasat, lepas 15 minit settle, alhamdulillah, kan. Tapi yalah, kita pun faham waris-waris tak tahu pun apakah dia perkara yang berlaku pada ketika itu, kan. Itu nanti kita sambung cerita lain, ya. Syam tanya, si A pernah berkahwin dengan si B. Semasa hidup bersama, si A pernah ambil polisi takaful dan hibahkan pada si B. Setelah beberapa tahun, mereka bercerai dan si A pun kahwin dengan si C. Tanpa sempat menukar penama hibah ke si A meninggal dunia. Si B berhak tuntut tak? Ya. Yang kau cerai apa pasal? Janganlah cerai. Kan? Si A pernah kahwin dengan si B semasa hidup. Si A ambil polisi takaful hibahkan pada si B. Setelah beberapa tahun mereka bercerai dan si A berkahwin dengan si C. Tanpa sempat menukar penama si A meninggal dunia. Si B berhak tuntut. Memang si B yang punya, sebab tak tukar penerima hibah, kan. Dalam sesi sebelum ni, tengok dalam saya punya FB official saya ataupun personal saya, dalam sesi sebelum ni saya pernah cerita tentang hibah takaful. Hibah takaful, penerimanya kalau kata kita letak B, memang B lah, tak kira lah B tu siapa. B tu isteri ke, B bekas isteri ke, selagi si peserta takaful tidak mengubah penama, selagi itulah memang hak dia. Dan boleh tak si C menuntut? Saya dah cerita dalam hibah takaful section 13 jadual 10, 13 ke 11, tentu 13 kot, 13 jadual 10 IFSA mengatakan bahawa jadual 10 undang-undang ini, akta ini mengatasi semua undang-undang negeri maupun undang-undang persekutuan yang lain yang bercanggah dengannya. Maknanya penerima hibah tu, penamaan penerima hibah tu adalah sangat powerful. Sampaikan waris lain mengikut hukum faraid tak boleh tuntut. Maknanya si B lah tuan punya polisi takaful tersebut. Jadi bagi tahu A kalau dia nak bagi C, isteri baru dia, tukar sekarang semasa-masa hidup. Sebab dia boleh tukar. Hibah takaful boleh tukar anytime penamanya. Penerima hibah tak ada masalah, ya. Okey. Felda Sungai Koyan. Dah kau tak letak nama, terpaksa aku panggil nama tempat kau, Felda Sungai Koyan, hibah perlu ada saksi atau dokumen. Of course. Ya, perlu ada saksi, perlu ada dokumen. Sebab saksi itu nanti akan diinterview di mahkamah syariah. Adakah benar-benar dia melihat hibah itu berlaku. Dan perlu ada dokumen. Nak cakap mulut boleh, tapi cerita dia cakap mulut ni tuan-tuan. Hari ni cakap mulut mana boleh pakai, kan? Dah sign perjanjian bahawa next Prime Minister adalah orang ni, pun boleh langgar juga. Cerita politik sikit lah, kan? Tapi tak mahu lah cerita macam-macam, ya? Maknanya ada dokumentasi, ada saksi. Yang itu jauh lebih kuat dan jauh lebih baik sekadar cakap mulut. Sebab kalau cakap mulut, boleh saya hibahkan rumah ni pada ni. Jiran saya tengok, imam masjid saya tengok, kan, saya hibahkan kepada anak saya pun sambut. By the time nak disahkan hibah nanti, tiba-tiba imam tu dah mati dah. Saksi dia tak ada. Jadi sebaiknya buatlah dokumen, ya. Kalau suami belikan kereta untuk saya, nama kereta tu atas nama saya, adakah sah milik saya? Ya, betul Puan Husna, memang Puan Husna punya. Bercerai ke apa memang Puan Husna punya, ya. Tapi kalau tak bayar, Puan Husna jugalah yang tanggungnya, kan. Itu dia punya sifat dia. Betul. Memang nama Puan Husna, don't worry. Ya. Cik Azmi tanya, bagaimana jika dibawa ke mahkamah TV ada wasiat pembahagian itu ditentang oleh waris? Contoh, ada 5 orang waris yang layak, 2 orang tak setuju. Adakah yang tak setuju ikut faraid atau total terbatal? Okey. Kalau isu tentang wasiat yang menceritakan tentang pembahagian harta, Mahkamah Tinggi Sivil dia hanya ada kuasa menentukan isu-isu pentadbiran. Pentadbiran ni lah isu wasi tadi. Itu Mahkamah Tinggi Sivil. Tapi kalau ada isu pembahagian harta yang tak dipersetujui, ini balik kepada Mahkamah Syariah. Confusing, kan? Bila masa pergi Mahkamah Syariah, bila masa pergi Mahkamah Sivil. Sebab itulah ada orang yang masuk dalam apa FB live yang berceramah apa semua, saya pernah terdengar. Dia kata pengurusan pusaka ni senang aja. Dalam hati saya, kau pernah buat ke kau tak pernah buat, kan? Dia kata senang aja pengurusan pusaka ni, tak payah guna pihak profesional, waris sendiri boleh buat, kata dia, kan. Senang aja, kata dia. Ini yang kata senang ni, kan. Jadi kalau
tak bersetuju, ada 5 orang waris, 2 tak setuju, maka hak 2 orang waris itu mengikut hukum faraid wajib diberikan. Tapi yang 3 orang tu kata kami setuju lah ikut wasiat nak bagi pada orang ni semua. Yang setuju follow lah. Tapi dia hanya berhak untuk bercakap bagi pihak bahagian dia saja. Dia tak boleh bercakap bagi pihak bahagian 2 orang yang tak setuju ni. Ya, saya pernah jumpa satu kes waris disurutkan, seorang waris disurutkan. Sebab apa? Sebab ada wasiat lah. Kerana si mati berwasiat supaya semua harta dia diserahkan kepada isteri dan anak dia. Dia wasiat. Ni bukan hibah, wasiat. Tapi dalam masa yang sama, ada seorang adik yang kepala batu sikit ni. Jadi bila mereka pergi ke pejabat pusaka kecil, sebab dia tak nak panjangkan cerita, pergi ke pejabat pusaka kecil, 5 orang adik-beradik ni, bukan 5, 7 orang adik-beradik ni, pegawai pusaka tanya, adakah kamu sahaja waris adik-beradik semati? Ya. Bacakan nama adik-beradik semati. Dia orang bacakan seorang-seorang. Siapa? Ni. Rupa-rupanya ditinggalkan adik yang kepala batu tadi. Sebab yang 7 orang ni kata pakat dengan isteri dan anak semati. Kata kita Mamat ni kita jangan bawa masuk lah dalam bicara kuasa ni. Sakit kepala ni. Dia ni kepala batu ni. Nanti kan dia nak bahagian dia pun semua ni kan lagi susah. Jadi kita tak payah declare kewujudan dia. Ya, jadi semua orang declare dalam bicara kuasa, inilah dia isteri, inilah dia anak perempuan seorang, anak perempuan tunggal seorang, dan kami adik-beradik semua 7 orang. Dia surutkan kewujudan yang ke-8 tadi tu sebab yang ke-8 tu kepala batu. Dia tak nak yang ke-8 tu lawan wasiat ni. Ya. Jadi bila dia buat macam tu, sebenarnya memang yang ke-8 tu awal-awal memang kata dia nak lawan. Kan, tapi dia tak tahu proses tu dah dibuat atau tidak, kan? Proses pusaka tu dia telah dilaksanakan atau tidak, ya. Jadi selepas sekian tahun, makcik ni datang jumpa saya, dia cerita dengan saya, dia kata macam mana dia nak buat sebab selepas beberapa tahun dia sudah ada rasa guilty conscious. Ya, dia pergi mana-mana orang semua kata wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil. Dia pergi masjid, dia dengar apa semua, dia dah rasa conscious. Jadi dia kata macam mana nak buat. Jadi adik ni tadi, yang kepala batu tadi, yang disuruh orang ni, dari segi hukum dia tetap mempunyai hak sebaik saja abang dia mati. So saya cakap dengan makcik tadi, kirakan faraid dia, okey, inilah dia bahagian adik yang berhak ni tadi, bahagian dia wajib diberikan. Jadi makcik kena bagi balik bahagian dia ni daripada mula arwah mati dulu sampailah ni, makcik kena kira berapa ribu, serahkan dekat dia. Nah dek, kakak minta maaf, sebenarnya ni bahagian adik daripada harta pusaka abang ni semua ni. Kalau adik tu kata, tak apalah kak, saya pun dah lama halalkan, settle. Tapi kalau adik tu kata, oh ya, kakak bayar ya, terima kasih banyak, dia ambil kan, settle. Tapi bergerak ke hadapan, bahagian dia wajib diberikan, kecuali kalau dia lepaskan, ya. Jadi maknanya yang tak setuju, bahagian dia wajib diberikan. Yang setuju tu bolehlah ikut, tak ada masalah. Tapi dia punya portion dah jadi berbeza lah, sebab yang tak setuju tadi telah diberikan portion dia. Masa nak uruskan mengikut faraid, tapi geran tak ada, tak pasti hilang atau disembunyikan. Dah tanya semua waris, semua cakap tak tahu. Jadi solutionnya macam mana? Geran tak ada, buat search lah puan. Ya, buat search. Yang itu dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh bagi guideline macam mana cara nak buat search. Tak ada masalah. Ramai orang kadang-kadang dia sorokkan geran sebab dia kata kalau sorok geran nanti tanah ni tak boleh diuruskan. Sebenarnya boleh je, tak ada masalah, kan? Jadi boleh buat search, tak ada masalah tu, ya. Syafinas tanya, Tuan Haji ada sebut 3 kaedah qabat. Kaedah yang digunakan adalah kaedah konstruktif perjanjian. Betul kan? Untuk menjawab soalan setengah pihak yang query nama dalam geran ditukar selepas mati. Soalan cantik ni Syafinas. Ada orang tanya, wasiat shop lah. Wasiat shop ni buat hibah selepas mati, kata dia orang. Saya cakap dia orang ni, apa yang kita buat pun dia tak tahu. Dia bukan tanya. Semua rukun, ulang balik soalan baik ni. Terima kasih Syafinas kerana mengulang balik soalan ni kan. Rukun hibah berlaku semasa hidup. Tak timbul isu wasiat shop buat hibah selepas mati. Hanya orang yang tak faham saja yang cakap macam tu. Rukun ini semua berserta dengan qabatnya telah berlaku semasa hidup. Geran saja yang tukar lepas mati. Pertukaran genama dalam geran bukanlah rukun hibah. Bukan rukun hibah. Sebab tu saya cakap, kalau orang yang cakap macam tu, suruh dia baca jurnal hukum. Ya, Mahkamah Syariah punya jurnal, JKSM punya jurnal hukum, baca, cari, ada ratusan kes yang mana geran tak bertukar nama pun. Hibah itu sah oleh Mahkamah Syariah. Dan saya pun sebut juga bahawa yang mengesahkan hibah tu Mahkamah Syariah.
Bukan Ali, bukan Abu, bukan Muhammad, bukan Arifin. Mahkamah Syariah. Kalau Mahkamah Syariah kata tak tukar nama dalam geran asalkan rukunnya terlaksana, khobatnya terlaksana, maka hibah itu sah. Siapa kita yang bukan hakim nak kata hibah tu tak sah? Kan? Geran tanah bertukar selepas mati. Khobat boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Yang ni FB Live, jadi saya tak boleh lah cerita. Kita nak come up dengan khobat ini yang diterima oleh Mahkamah Syariah ni, kan, kita melalui proses penyelidikan, melalui proses disiplin ilmu yang sangat intensif, ya. Jadi saya tak boleh nak sebut terang-terangan dekat sini, tetapi maknanya khobat berlaku dalam 3 bentuk tadi: konstruktif, hukmi dan tindakan, kan. Di Wasiat Syok Berhad, ni ada orang yang dengar kat luar sana tu, yang bukan perunding Wasiat Syok lah. Di Wasiat Syok Berhad, pengerusi panel syariah kita ialah Datuk Seri Dr. Haji Yusof Cik Teh, bekas Hakim Mahkamah Rayuan JKSM Putrajaya. Takkanlah pengerusi panel syariah Wasiat Syok yang merupakan bekas Hakim Rayuan, puluhan tahun pengalaman menjadi hakim, nak mengatakan bahawa hibah Wasiat Syok tidak sah kerana tidak berlaku khobat. Dia yang meluluskan, kan? Dia yang meluluskan. Dia pengurusi panel syariah. Dia yang menyemak semua prosedur-prosedur kami. Mereka yang meluluskan panel syariah kita, yang meluluskan, kan? Jadi kepada pihak saya, jawapan mudah je. Orang kat luar tanya, habis tu geran tak tukar? Nak tukar-tukar, tak ada masalah, kan? Nak tukar-tukar, tapi dia kena ingat, kalau dia tukar, tanah itu sudah mutlak jadi milik anak dia. Dan kita menawarkan solusi. Wasiat Syok menawarkan solusi di mana hibah itu boleh dibuat dalam keadaan yang kondusif bagi ibu bapa yang nak menghibahkan kepada anak. Tapi kalau ibu bapa ni kata, saya nak tukar juga nama dalam geran, tak payah buat hibah. Pergi pejabat tanah, tukar, habis cerita. Tak payah buat hibah dah. Buat apa nak buat hibah? Kan? Jadi ini kalau orang cakap hibah Wasiat Syok dibuat selepas mati, sama ada dia ignorant ataupun dia tak tahu. Ignorant tu tak tahu lah, kan. Dia tak tahu. They do not know what we are doing. They do not know the researchers, penyelidikan ilmiah yang Wasiat Syok dah buat berbelas-belas tahun, dan kes telah dibawa ke Mahkamah Syariah, diluluskan beratus-ratus kes. Dia tak tahu. Sebab itulah saya balik cakap, bagaimana orang kata, habis tu bagaimana, senang je cakap dengan orang, kan. Mahkamah Syariah lah yang menentukan sama ada hibah itu sah tidak. Bukan Profesor Abu, bukan Profesor Madia Ali, bukan Ustaz Ahmad, bukan Ali, bukan Mamat, bukan Abu, bukan Minah, bukan. Yang menentukan hibah itu sah adalah Mahkamah Syariah. Mudah je. Daripada awal tadi saya dah stress point tu, kan. Yang menentukan hibah itu sah adalah Mahkamah Syariah. Ya. Okey. Cantik soalan tu, Syafina. Saya suka soalan tu sebab saya dah cerita-cerita banyak-banyak ni, saya pun dah terlupa. Okey. Cik Azmi tanya, jika rumah dihibahkan kepada anak, bagaimana caranya untuk secure rumah tersebut selagi isteri masih hidup jika anak ada niat untuk jual rumah tersebut? Okey. Yang ini kita bercerita pasal hibah bersyarat, ya. Hibah bersyarat ni panjang cerita ni dah dekat pukul 1 dah ni. Dah dekat pukul 1 dah, kan. Makin lama makin kurang orang sebab dah kena masak dah, kan. Laki dia gigit, bila dah masak ni, kan. Okey, ini cerita pasal hibah bersyarat. Boleh diletakkan syarat bahawa ayah hibahkan rumah ni pada kamu dengan syarat selagi mak kamu masih hidup, kamu kena mengizinkan dia untuk tinggal di rumah tersebut sehingga akhir hayat dia, ya. Kita tak boleh kata pada dia, ayah hibahkan pada rumah kamu dengan syarat, rumah ni pada kamu dengan syarat kamu jangan jual rumah ni sampai bila-bila. Itu tak boleh, sebab dia bertentangan dengan tujuan hibah itu sendiri dibuat, ya, iaitu pemilikan. Yang kita boleh buat ialah letak syarat, ayah hibahkan pada rumah ni kepada kamu dengan syarat kamu izinkan mak kamu untuk terus menetap di rumah ini, ya. Jadi itu dia punya syarat yang boleh diletakkan, dan syarat itu mengikat. Ada kes-kes, nanti saya akan huraikan dalam topik yang lain berkenaan tentang hibah bersyarat, ya. Itu insya-Allah dalam tempoh PKP ni. Kalau lagi panjang tempoh PKP ni, lagi banyaklah sesi live FB yang saya akan buat, ya. Jadi itu hibah bersyarat dia. Jadi saya harap kesimpulan dia, tuan-tuan dan puan-puan faham
tentang perbezaan antara hibah dan wasiat. Saya ulas balik beberapa poin yang saya sebut tadi. Yang pertamanya ialah hibah nak bagi siapa, bagilah banyak mana pun tak kisah. Wasiat yang berkuat kuasa ialah pemberian kepada bukan waris 1/3. Kalau dalam wasiat, kalau tuan-tuan buat wasiat, ada orang datang, buatlah wasiat kata orang, tuan-tuan pun buat wasiat dan tuan-tuan ada hasrat nak bagi harta kepada anak dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan kena baca dalam wasiat tu immediately. Ini memang standard biasa yang dibuat. Immediately selepas klausa yang mengatakan saya dengan ini mewasiatkan semua harta saya pada anak kandung, ada apa ni semua ni, immediately selepas tu akan ada klausa severability. Severability tu dia akan sebut walau apa pun pembahagian harta yang saya sebutkan di atas, sekiranya ni dia ada sebut, cek, baca. Ramai orang tak baca. Sekiranya waris-waris mengikut hukum faraid tidak bersetuju, maka harta saya hendaklah diagihkan mengikut hukum faraid. Stop. Ya, mana-mana syarikat pun, mana-mana peguam pun, ini adalah standard clause. Kalau ada dalam wasiat, bukan hibah Kalau ada dalam wasiat sebut saya bagi wasiatkan harta saya pada anak kandung banyak ni, isteri banyak ni, diikuti selepas tu adalah severability clause. Dia akan ada severability clause, ya. Jadi baca. Ramai orang tak baca. Kadang-kadang bila kita tunjukkan pada dia, dia kata saya dah buat wasiat lah, so safe lah. Apa saya nak bagi harta pada anak saya, selamat lah, secure lah, kan. Bila kita tunjukkan balik, cuba baca wasiat ni, ni severability clause. Baru dia baca macam oh, tak dia beritahu pun pada saya, kata dia. Ni yang saya bagi tahu. Kalau nak bagi harta kepada sesiapa pun, anak, isteri ke siapa pun yang kita hendak dia berkuat kuasa, kita buat hibah, bukan wasiat. Yang tu kita nak kena faham, ya, apa beza antara hibah dan wasiat. Hibah kuat kuasa masa mati, wasiat kuat kuasa selepas hibah kuat kuasa semasa hidup, wasiat kuat kuasa selepas mati. Ya, ini kita nak kena clear. Pemberian hibah nak bagi siapa banyak mana pun bagilah, wasiat bagi pada bukan waris 1/3 saja. Jadi bukanlah saya mengatakan bahawa wasiat lebih baik daripada hibah, hibah lebih baik daripada wasiat. Ini saya punya indemnity clause saya, ya. Jadi tuan-tuan jangan katakan pula saya kata wasiat tak bagus, hibah bagus, hibah tak bagus, wasiat bagus. Tak, kedua-duanya bagus, hibah dan wasiat, kerana kedua-duanya adalah syariat. Ya, kedua-duanya adalah apa yang ditetapkan oleh agama Islam. Ya, kedua-duanya sama bagus. Cuma kita perlu tahu bila dalam keadaan apa kita nak guna hibah, bila dalam keadaan apa kita nak guna wasiat. Jadi kita kena tahu apa yang kita boleh guna dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Bukan hibah lebih baik daripada wasiat. Orang yang bercakap hibah lebih baik daripada wasiat itu tak cukup ngaji tu, kena pergi ngaji lagi tu. Ya. Orang yang mengatakan wasiat lebih baik daripada hibah itu pun tak cukup ngaji. Ya, jadi kita boleh guna wasiat, kita boleh guna hibah mengikut keadaan-keadaan yang kita perlukan. Clear? Jadi itu kesimpulan yang saya dapat buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baik hibah, baik wasiat, kita perlukan ia untuk kita merancang harta kita masih hidup ni dengan baik, ya. Sebab harta yang dirancang dengan baik masa kita hidup, insya-Allah selepas kita mati dapat diuruskan dengan sempurna. Jika rumah dibangkan pada anak, bagaimana cara? Ni dah jawab soalan tadi. Okey. So dah tak ada soalan lain. 2 jam genap ni, pukul 11 sampai pukul 1. Insya-Allah kalau ada sesi-sesi yang lain, boring-boring ni duduk kat rumah PKP tak ada benda buat ni, kan, InsyaAllah kita akan saya akan umumkan lagi untuk sesi live FB. Jadi boleh ajak kawan-kawan semua, ya. Dan bagus tadi Haji Zuhari ingatkan saya di WhatsApp Shop Berhad sekarang kita ada diskaun 50% untuk buat dokumen hibah, ya. Jadi gunakan peluang. Kita faham dalam keadaan COVID-19 ni ramai orang concern, ya, sebab kelihatannya penyakit ni memang tidak mengenal umur, tidak mengenal jantina, ya. Siapa-siapa pun berpotensi untuk kena penyakit ini, ya. Jadi kerana itu kita memberikan tawaran promosi 50%. Kami tak pernah bagi promosi 50% tuan-tuan, tapi bila kita bincang-bincang kita nak memudahkan orang ramai untuk membuat hibah. Kita ada tawaran untuk hibah 50%. Jadi nak buat hibah atau nak buat wasiat bergantung pada keadaan diri sendiri. Tengok mana yang sesuai untuk kita. Yang pentingnya jangan tak buat apa-apa, melahu sudah-sudah mati. Yang itu menyusahkan, kan. Jadi buatlah wasiat ataupun buat hibah, tengok pada kedudukan diri kita sendiri. Kedua-duanya adalah baik, kedua-duanya adalah syariat Islam. Dan kalau kita niatkan, nawaitukan, kita buat hibah kerana Allah Ta'ala, kita buat wasiat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan membalas, memberi ganjaran yang setimpalnya kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak.
Jumpa lagi insyaAllah. Saya akan ada lagi sesi live FB beberapa kali sebelum PKP tamat. Jadi dapat share, sebarkan pada kawan-kawan supaya kawan-kawan faham apa beza wasiat dan juga hibah. Ya, signing off. Jangan buntu, jangan keliru. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sedikit lagi lagu Ahmad Jaiz. Udah hilang pula lagu Ahmad Jaiz ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Jangan